Corona, pulanglah. Kerana kehadiranmu adalah kemusnahan, adalah kematian. Adalah keruntuhan tiang negara. Corona, pulanglah. Biarlah kita tidak saling mengenali agar nanti kita tidak akan bermusuh kembali. Kerana aku tahu kau juga ciptaannya yang bukan hadir sia-sia. Barangkali ada kabar yang ingin diutuskan buat kami, umat-umatnya, yang sering terleka untuk kembali menginsafi diri. Pulanglah Corona. Pulanglah ke tempat asalnya. Razali Muhammad Yusuf. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar senang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah biar tahu jangan keliru. Di saat dunia dilanda COVID-19, inilah masanya untuk kita kembali bermuhasabah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipertemukan pada pagi ini. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa hendaknya berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik, iaitu tanda Allah murka, yang kalau kita dengar topiknya saja pun sudah cukup menggerunkan dan menggetarkan jiwa kita. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan bicarakan topik ini bersama dengan tetamu undangan kita di panel kita yang tidak asing lagi, yang insya-Allah kita akan bersama dengan beliau, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim, yang insya-Allah sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti mutiara kalam kata-kata hikmah daripada beliau. Dan insya-Allah sebelum itu mari kita sama-sama saksikan paparan yang kita sediakan ini insya-Allah. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung jemaah masjid yang menghadiri program tabligh di Masjid Jami' Sri Petaling, Ibu Negara pada 28 Februari lalu diminta tampil menyalurkan maklumat kepada Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Kluster ini merupakan kluster yang terbesar setakat ini. Dan janganlah kita bersalahkan jemaah tabligh. Janganlah kita diskriminasikan jemaah tabligh. Janganlah kita stigmakan jemaah tabligh. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung Alhamdulillah. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, Detik Muhasabah. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mudah-mudahan semuanya berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, pada pagi ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik. Bukan menarik, taklah menarik sangat, tapi kita kena rasa ianya merupakan satu amaran dan juga satu nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tanda Allah murka. Tanda Allah murka yang perlu sama-sama kita muhasabah. Dan pada pagi ini kita bawakan di studio Al-Fadhil yang berbahagia Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas kesudian bersama kita pada pagi ini. Sama-sama. Dan satu perkara yang cukup menggetarkan kita bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian COVID-19 ini, ianya merupakan satu titik tolak kepada kita untuk kita sama-sama kembali bermuhasabah atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan apa yang menarik pada pagi ini Ustaz, sebelum kita teruskan dengan mukadimah daripada Fadhil Ustaz, suka untuk kita sama-sama war-warkan kepada para penonton Tanyalah Ustaz untuk edisi Isnin pada pagi ini.
untuk bagi para penonton yang menonton kita bersiaran secara serentak di TV3 dan TV9, dan di TV3 kita akan tamat pada jam 8 pagi dan di TV9 sehingga jam 8.30 pagi, 30 minit siaran kita lanjutkan. Jadi terus kekal sehingga ke hujung rancangan. Dan bagi anda yang ingin menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh hubungi kami di talian bebas tool 1800 88 1677 atau hantarkan ke aplikasi WhatsApp 011 1233 6480 atau terus tinggalkan soalan anda di laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan di Facebook juga kita adakan siaran secara langsung menerusi FB Live, dan bagi anda yang menonton di Facebook, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan jangan lupa untuk kita kekal di rumah, dan jika tidak ada keperluan tidak perlu keluar daripada rumah kita, dan insya-Allah kita patuhi perintah kawalan pergerakan dan perintah ataupun arahan-arahan daripada pihak kementerian kita dari semasa ke semasa insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, seperti biasa juga kita insya-Allah pada pertengahan ataupun sebentar saya lagi kita ada sesuatu yang menarik yang untuk kita sajikan kepada para penonton, iaitu kita akan bersama dengan salah seorang daripada seorang jemaah yang juga menghadiri perhimpunan Ijtima' Ulama di Masjid Seri Petaling tempoh ataupun pada penghujung bulan Februari yang lalu, untuk berkongsi pengalaman beliau Ustaz dengan kita. InsyaAllah sama-sama kita saksikan. Sebentar saya lagi kita akan bersama secara langsung di panggilan bersama dengan beliau. Jadi untuk kita kata permulaan ataupun mukadimah topik pada pagi ini Ustaz, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Tafadhal mashkur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kesempatan untuk kita bertemu pada pagi ini. Terima kasihlah kepada pihak pengurusan Tanyalah Ustaz kebetulan memang sekarang ni semuanya senang tengah lockdown tengah PKP, duduk kat rumah tapi alhamdulillah dengan surat yang diberikan so lepaslah Roblox macam tu juga dengan Dak Yanas Jadi apapun kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun sebenarnya baik yang mata zahir kita lihat macam tak bagus negatif, tapi kalau itulah kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita, kita kena terimalah dan kita kena belajar. Sebab itu kalau kita lihat apa pun yang Allah ciptakan, wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin, tidaklah apa yang Allah ciptakan di langit, di bumi dan apa yang ada di antara keduanya, sekecil mana ke, sebesar ke dan sebagainya, sia-sia. Tidak, sama-sama tidak ada sia-sia Allah jadikan nyamuk nampak nyamuk tu bawa keburukan kepada kita, tapi kita kena muhasabahlah kenapa nyamuk tu boleh sebarkan penyakit, sebab kawasan tadi kotor. Kenapa kotor? Sebab manusia yang buat kekotoran tersebut. Begitu juga baru ni orang tanya, macam mana Ustaz, cicak ni kita nak bunuh ke tak bunuh jadi kita kena belajar dululah kenapa kita nak bunuh cicak sebab cicak ni dia musuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu masa dibakar dalam api tu, dia tolong embus cicak tu kecil tu, tak padan dengan kecil tu, dia tolong embus api tu supaya besar bakar Nabi Ibrahim Jadi atas dasar sebab itu kita kena tahu ini musuh. Satu, yang kedua, cicak pun bawa kepada kekotoran. Nampak je taik dia kecil, tapi kalau kumpul banyak jatuh atas jadah kita, kita solat dah tak sah dah solat kita. Jadi kita kena faham situasi tersebut. Apa pun yang Allah datangkan kepada kita, jadikan nampak macam negatif, tapi kalau kita tengok ada positifnya, sudah pasti ada kebaikan untuk kita bersama. Lebih-lebih lagi semua sekarang ni Allah datangkan kepada kita satu ujian. Kalau kita nak panggil ujianlah. Kalau kita nak katakan musibahlah sebab kalau cerita tentang COVID-19 ni semua kena. Tu dia yang kaya ke, yang miskin ke, yang tua ke, yang muda ke, lelaki ke, perempuan ke, siapalah bangsawan ke, hartawan ke, jutawan ke yang namanya Perdana Menteri ke, agung ke, apa semua kena duduk kat rumah, tak boleh keluar dah tu cerita dia. Jadi semua sama rata. Jadi apa peluang di sini sebenarnya mungkin Allah nak kita sama-sama muhasabah Jadi kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincang pada pagi ini cerita tentang tanda Allah murka semuanya apa yang Allah datangkan kepada kita, janganlah kita terus negatif. Allah marah pada kita, Allah benci pada kita, Allah murka pada kita, tapi kita nak kena tengok apa dia punya manfaat sebalik tu Sebab apa? Sebab kalau kita lihat satu ayat dalam Al-Quran ni
ayat yang biasalah tiap-tiap hari kita bacalah. Satu hari paling kurang kita akan baca 17 kali. Sebab apa? Sebab solat fardu kan, kalau subuh 2, zuhur, asar, maghrib, isyak tu kalau kita campur semua ada 7 rakaat. Setiap rakaat kita kena baca suratul Fatihah. Dalam surah Fatihah kita sebut ayat ujung tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan. Janganlah kita ni tergolong dalam golongan yang Allah maghdub kan, yang Allah murka, yang Allah marah kan. Jadi bila kita nak uraikan maghdub situ yang Allah murka, Allah marah ni siapa sebenarnya? Difokuskan kepada Yahudi, Nasara, Majusi kan. Ini antaranya. Tapi kenapa mereka ni digelar golongan yang Allah murka? Sebab apa? Kenapa murka? Kita ni kita kena muhasabah. Kalau kita rasakan bahawa apa yang berlaku sekarang ni tanda Allah murka pada kita sebab kita dah buat macam-macam ni, kita nak kena muhasabah lah. Macam mana Allah murka pada Yahudi, pada Nasara? Kenapa? Mereka ni tak nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan Nabi, Allah datangkan Rasul, cerita tentang Allah tu macam mana, cerita semua. Kalau kita lihat agama-agama dulu, Nabi-Nabi dulu tu semua bawa tauhid yang sama, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma syariatnya berbeza. Kan? Solatnya, puasa dan sebagainya. Tapi fokus pertamanya untuk mengajak beriman pada Allah. Jadi golongan Yahudi, Nasara ni degil. Degil. Kan? Jadi tanda pertama kenapa Allah murka pada kita ni kalau kita degil lah. Itu dia kan. Jadi kalau kita degil, mak bapak pun kalau anak degil dia marah kan. Contoh tak kan. So elok bagi duit belanja RM5 potong jadi 50 sen sebab degil, tak dengar cakap kan. So bagaimana kenapa Allah murka pada kita? Sebab kita degil kan. Yahudi Nasara ni dia degil, dia tak nak beriman, tak nak terima apa yang Nabi ajar, apa yang Rasul sampaikan. Kenapa? Kan? Sebab dia nak pegang juga pada pegangan dia. Tuhan yang tak betul. Kan? Walhal sebenarnya dia dah tahu dah. Tuhan yang Esa tu siapa? Kan? Yang Nabi yang datang pada dia, contoh kan, golongan Yahudi Nasara ni tak nak terima Nabi Muhammad sebab bukan jalur daripada dia kan, yang jadi Nabi akhir zaman tu kan. Jadi dia walhal dia dah tahu dah Nabi akhir zaman tu siapa. Namanya Muhammad bin Abdullah, Mahmud ataupun Ahmad kan, daripada golongan apa semua dah tahu dah. Jadi kenapa kita ni lagi Allah murka pada kita? Bukan setakat kita degil, tapi kita dah tahu dah sebenarnya. Kita dah tahu dah kebenaran tu kan. Kebenaran tu Yahudi Nasara ni dah tahu dah kebenaran. Kan Islam lah agama yang benar. Tuhan lah Allah lah Tuhan yang layak disembah kan. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Dah tahu dah kan. Tapi langgar juga, lawan juga, tak nak terima juga. So akhirnya tergolong dalam golongan yang degil. Jadi bila kita dah jadi orang yang tahu semua ni tapi tak nak terima sebab kita sombong, ego, degil, so akhirnya datanglah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan macam-macam azab lah. Kalau kita tengok umat-umat dulu, umat Nabi Musa, apa cerita dia, umat Nabi Ibrahim, apa cerita dia kan, kaum Ad, kaum Samud kan. Jadi Allah datangkan Nabi Saleh kan, tapi tak nak dengar kan, dia punya pengajaran, dia punya didikan, lawan pula kalau kita tengok kaum Nabi Saleh tu kan, punya susah mereka. Allah antara karamah Nabi Saleh tu kan, Allah datangkan kepadanya unta. Unta tu boleh bagi susu kan kepada kaum dia. Tapi degil punya pasal dia orang ni pergi bunuh pula unta tu. So akhirnya siapa yang susah? Allah turunkan azab kan. Azab tu bila dah turun azab tu macam-macam cerita. Jadi sebab itu pertama-tamanya bila kita sebut kan, kita nak cerita tentang Allah murka, tanda Allah murka pada kita ni, kita nak kena faham situasi. Kenapa Allah murka? Pertama-tamanya kalau kita degil lah. Kita tak dengar cakap dia, kita tak terima ajaran dia kan. Nabi dah datang pada kita, Rasul dah bagi pengajian kepada kita, alim ulama dah bagi tahu dah macam-macam dah kan. Contoh cerita tentang cerita pasal COVID-19 ni kan. Kalau kita nak fokus Zoom sekarang ni, nak kena apa-apa kena basuh tangan, betul tak kan? Kena pastikan itu ini, kena jarak dan sebagainya kan. Sampai orang duk marah ni, penjarakan tu K2 ke K1 tu dia kan. Kalau penjarakan macam kena penjara pula dah kan. Dah itu pun duk bahas, tapi jadi kalau kita jadi isu. Jadi bila kita simpulkan dia punya kesimpulan poin paling besar dekat sini sebenarnya an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi hadis tu pendek je, an-nazafah minal iman. 3 perkataan. Tapi walaupun 3 perkataan ini datangnya daripada siapa? Shadiqul Masduq, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar lagi dibenarkan. Nabi tidak ada dusta. Kan? Jadi kalau kita nak baca hadis panjang-panjang, kita nak amal yang bukan-bukan, yang masya-Allah, yang hebat-hebat ni lah. Tapi yang pendek tadi itu an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman tu, adakah kita boleh menjurus dalam-dalam ataupun bagaimana hari ni? Dan bila cerita tentang COVID kan itu, barulah kita kalang kabut nak bersihkan rumah,
bersihkan dapur, macam-macam lah, bersihkan kereta, bersihkan kita punya keterampilan lah apa, sampai kan barang-barang kan kebersihan kata orang pun dah jadi permintaan yang tinggi kan, mahal, susah nak dapat lah apa, macam-macam cerita dah kan. Tu cerita dia kan, dan gambar macam-macam lah, tunjuk makcik tu dah tak dapat emas tu dia pakailah macam-macam untuk dia tutup dia punya mulut hidung dia. Tapi kesimpulan di sini, kenapa Allah turunkan kepada kita kemurkaannya, Allah datangkan kepada kita kemurkaannya, sebab pertama-tama tadilah dah awal-awal dulu dah Nabi pun dah ajarkan kepada kita lah, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tapi setakat ini berapa ramai iman, berapa banyak kita berpegang kepada hadis tersebut. Sedangkan kalau kita nak zoom dalam-dalam tu, bila sebut an-nazafatu minal iman, siapa yang tak jaga kebersihan ni maknanya takutnya imannya tidak sempurna. Kalau tak sempurna tu boleh diusahakan lagi, takutnya tidak ada iman langsung. Kan? Sebab sebahagian, bila sebut sebahagian tu besar lah, banyak lah. Kan? Banyak kan? Bila sebut sebahagian. Jadi dalam situasi macam ini, kita nak kena renung, kita nak kena sama-sama muhasabah lah. Ini pun antara masa yang baik lah, bila yalah, saya pun pengalaman hidup di Malaysia ni tak lama sangat, 40 tahun lebih kan. Tapi bila kita tempuh lockdown ni, kita dah terbayang dah macam mana zaman datuk nenek moyang kita dulu dengan curfew-nya, tak boleh keluar rumah, betul tak kan? Tapi orang dulu tak ada apa-apa, mungkin tak ada isu lah. Kita sekarang ni dah macam-macam kan. Tapi kita nak kena belajar lah kan. Ketika ni kita nak kena belajar, dan jangan kita banyak bersangka buruk kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada sesama manusia kan. Sekarang ni diviralkan macam-macam lah, ditularkan macam-macam video kan, sampai kita pula lebih berani daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, oh tak lama lagi nak kiamat ni kalau jadi ni macam ni. Sedangkan kalau kita lihat hadis yang panjang, yang ketika mana Jibril datang kepada Rasulullah dan Rasulullah tanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, hujung sekali itu Rasulullah bertanya kan, alamatus saah kan, bagaimana pula dengan tanda-tanda kiamat kan, apa kiamat dan sebagainya. Apa Jibril kata kan, as-sailu, orang yang bertanya itu a'lam minal mas'ul, orang yang bertanya itu lagi tahu daripada orang yang ditanya. So maknanya yang berhak untuk mengatakan kiamat dan sebagainya hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kita sekarang ni berada dalam situasi yang namanya zaman fitnah. Itu yang macam-macam cerita tu, keluar itu, keluar ini, apa semua bla-bla, macam-macam cerita, kecam sana kecam sini. Sedangkan inilah peluang untuk sama-sama kita bermuhasabah. Nabi kan, kalau kita tengok kisah Nabi Nabi yang kena makan ikan tu, Nabi Yunus Nabi Yunus 40 hari lockdown dia. Lockdown dia dalam perut ikan kan. Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang alim kan, orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, masya-Allah kan, rupanya walaupun segi zahirnya Nabi Yunus tu duduk di dalam perut ikan, lockdown dalam tu, tak boleh pergi ke mana, tapi rupanya Allah bawa dia masuk ke dalam-dalam bumi tadi tu, laut tu, masuk dalam-dalam dasar tu. Allah nak lihatkan kekuasaan dia. Kalau kita tengok dekat atas bumi ni, oh macam-macam kita boleh nampak, rupanya di dasar laut sana lagi hebat. Bahkan dia ceritakan Nabi Yunus tu diperlihatkan kawasan ini, walaupun duduk dalam perut ikan tu, tapi dia macam ada cermin tu, dia nampak oh gitu macam-macam kan. Dan ketika itulah Nabi Yunus ni pun dia bermuhasabah kan, bermuhasabah kan. Jadi dalam situasi ini memang sangat baguslah kita kan, banyakkan muhasabah, banyakkan kita renung dalam-dalam. Sebab apa? Sebab mungkin takutnya itulah bila mana kita ni dah seronok beramal, dia ada tipuan juga dalam beramal ni. Kita dah seronok sangat, syok sangat dah. Oh kita rasa confident macam kita ahli syurga. Bila kita lihatlah apa-apa yang berlaku, kita salahkan orang kan. Kita tunjuk sana tunjuk sini. Justru itu dalam kitab kan Durrun Nasihin ni ada diceritakan kan, ulama ni pengarang kitab ni menuliskan ada 4 tanda kan Allah murka pada kita. Ini yang ringkaslah, ada yang panjang. Yang pertamanya nisyanuz zunub al-madiyah kan, bila mana kita melupakan dosa silam kan. Kita ni memang tak lagi buat dosa, tapi kita duk bangga sangat kita punya kebaikan sampai kita lupa kita punya dosa. Jadi itu sebenarnya antara menjemput kan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita lupa kan dosa kita dengan orang, dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mak ayah, dengan macam-macam lah kan. So kita lupa, kita tak minta ampun, tak minta maaf, dan benda tu terkumpul, so akhirnya menjemputlah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila mana kita zikrul hasanatul madiyah kan, kita ni
duk bangga sangat dengan kebaikan kan, yang banyak kita, aku tolong dia, aku pernah derma kat sana, aku pernah sedekah sini, macam-macam. Tapi dia tak tahu kebaikan tu diterima ke tidak. Betul. Kan? Kebaikan yang kita buat ni Allah terima ke tidak. Kan? Kena egonya, kena sombongnya, kena ujub lagi dia. Kan? Langsung Allah tak terima. Lepas tu apa dia? Dalam bab dunia, wan nazar ila man fawqihi fid dunya. Dalam bab kekayaan, harta, pangkat, jawatan, dia tengok, ini kalau aku dapat jawatan ni bagus. JKK tengok lagi atas, wakil rakyat tengok atas lagi, menteri tengok pada menteri. Contohlah, ataupun siapa ada duit 1 juta nak 2 juta, 3 juta. Sekarang ni pula tular pula video artis paling kaya di Malaysia lah, apa ustaz pun ada juga. Ustaz paling kaya. Andai Anas belum masuk Saya lagi. tak ada list Kan? Macam-macam duk cerita pasal kekayaan apa semua. Kita pun akhirnya kita jadi apa? Okey, aku nak jadi kaya macam dia, kaya macam dia. Kan? Lupa. Nasib baiklah PKP ni alhamdulillah kerajaan siapa ada hutang kereta rumah 6 bulan baru tahu kan contoh kan. So sekarang ni nak kaya macam ni buat apa? Ada duit banyak mana pun untuk buat apa sekarang ni? Tak boleh nak keluar rumah kan. So ini antara perkara yang kita nak kena muhasabah. Sedangkan dalam bab amal wa nazar ila min dunihi fid din. Bila bab amal, bab agama kan, ada tengok kan orang yang paling rendah dengan dia, aku okeylah sembahyang 5 waktu, jaga dia tu asyik jamak je duduk rawang pergi KL lah jamak contoh kan. Ni jamak apa tak tahu kan. So bila bab amal ibadah ada tengok orang yang kurang pada dia, aku okeylah ni kan. Aku selalunya kalau bulan puasa ni tak lama ni bagi nak puasa, aku puasa selalunya memang tarawih. Kan tarawih dia cerita kat orang lah benda-benda yang sunat tadi kan. Jadi sebab itu dalam situasi yang bila sebut tentang murka Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena banyak-banyak muhasabah. Allahu Akbar. Tanda Allah murka. Satu mukadimah yang cukup baik daripada Fadil Ustaz. Banyak lagi yang akan kita bicarakan selepas ini. Jadi sebelum kita berehat Ustaz, bermula 1 April suka kita wawarkan bermula pada 1 April saluran TV9 iaitu di 119 telah pun bertukar kepada saluran yang baru iaitu saluran 149. Jadi mohon kepada para penonton Tengah Ustaz untuk ambil cakna kepada perkara ini dan jangan tersilap siaran iaitu 149 channel ataupun siaran terbaru insya-Allah. Jadi Ustaz kita berehat seketika. Saudara terus kekal di rumah, dakwah biar tanya Ustaz yang sampaikan. Kembali selepas ini berehat seketika. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, detik muhasabah. Kita masih lagi membicarakan topik tanda Allah murka. Tanda Allah murka. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Kita masih lagi bersama dalam perbincangan topik ini bersama dengan ahli panel kita, tetamu undangan kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim, dan sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz telah pun sedikit menerangkan kepada kita permulaan mukadimah topik apa yang ingin kita bincangkan pada pagi ini. Dan Al-Fadhil Ustaz, kalau boleh kita raikan soalan daripada rakan WhatsApp kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga pertemuan kita di Taman Syurga ini mendapat keridaan Allah. Amin. Allahumma amin. Soalannya Ustaz, apakah perbezaan antara murka Allah dengan ujian Allah? Sekian, terima kasih. Adawiyah Maisara dari Lahad Datu Sabah. Soalannya cukup ringkas tetapi maknanya begitu luas dan besar Ustaz. Murka dan ujian, dua benda yang berbeza. Allahu Akbar. Pernah satu ketika kalau kita refer lah dalam sepotong hadis Qudsi pernah diceritakan satu ketika Allah timpakan satu ujian kan. Jadi kita nak kenal ujian, musibah, bala ataupun murka Allah kepada seorang hamba. Jadi hamba ni akhirnya dia merintih pada Allah SWT, berdoa, menangislah apa semua, ambil masa yang panjang, lama kan. Lama lah kan. Sampai bila melihatkan situasi tersebut, malaikat di langit ni dia sangat sedih bila tengok hamba Allah tadi tu berdoa pada Allah, sedangkan Allah pun sebut ud'uni astajib lakum, doalah pada aku, mohonlah pada aku, nescaya aku akan kabulkan. Jadi malaikat ni pun simpati pada si hamba tadi tu kan, tengok nangis panjang, retihan dia tempohnya panjang,
Allah datangkan macam-macam, dia dah buat macam dengan solatnya, dengan munajatnya, dengan doa, dengan apa semua, tapi kata orang tak makbul, belum sampai lagi kan hajat dia itu. Akhirnya malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah engkau benci kepada hamba tadi, engkau murka pada hamba tadi sampai kau datangkan kepadanya ujian yang panjang, musibah yang panjang, dia dah doa munajat pada engkau, minta ampun banyak-banyak, tapi engkau tak tunaikan lagi, tak kabulkan lagi, engkau tak berikan kepadanya pelepasan keampunan, adakah engkau murka padanya, engkau benci padanya? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Aku sama sekali tidak murka padanya, tidak benci padanya, dan bahkan tidak marah pun padanya. Tapi sengaja aku panjangkan sedikit tempoh ujiannya, kan, supaya dia lagi banyak merintih padaku, dia menangis padaku. Kenapa? Sebab aku rindu, lama aku tak dengar suara dia menangis. Ini ada ceritakan dalam sepotong hadis kursi. Jadi tuan-tuan boleh carilah tuan-tuan kan. So dalam situasi begini, kita ni, hamba ni, kita nak kena benar-benar kenal lah. Kita nak kena benar-benar kenal. Yang namanya ujian tu macam mana, yang namanya murka tu macam mana. Tadi kita dah cerita dah. Allah murka tu kenapa? Sebab kita dah tahu dah. Solat itu wajib. Solat wajib. Tapi kita tinggal solat. Tinggal solat. So bila kita tinggal solat, mula macam-macam, kita berniaga tak jadi, anak tak jadi, rumah tangga hancur. So ini antara bala yang Allah turunkan kepada kita. Sebab Allah murka. Kenapa kalau murka? Allah dah tahu dah, ada bagi tahu pada kita solat itu fardu, wajib, kena tunaikan, tapi kita sengaja kita lewat-lewatkan, kita sengaja tinggalkan, buat selamba pula. Alah, kalau kita rajin solat pun, kalau neraka juga, betul tak kan? Jadi sampai ke tahap tu. Jadi akhirnya Allah turunkan bala, yang bala ni memang bukan mudah nak dilepas lah. Memang dia kena taubat nasuha betul-betul. Bukan taubat lahum tu dia kan. Dia kena taubat betul-betul, barulah boleh selesai. Ini situasi kita nak kena kenal. Ada pun yang namanya ujian macam tadilah. Semua orang ada ujian dia. Ujian kalau bujang mungkin ujian je kahwin kan, tak jumpa jodoh. Itu ujian dia lah. Nampak mata ini macam okey kot. Tengok tak jadi juga. Ada orang itu ada orang bercerai satu, bercerai dua, bercerai tiga contoh kan. So itu nama ujian lah tu. Itu nama ujian. Apa lagi? Ujian dia rezeki. Kan? Orang ni kerja tak berapa, tapi alhamdulillah gaji walaupun tak banyak, tak besar, tapi okey alhamdulillah. Kita ni gaji besar, pangkat besar, haru biru. So itu ujian. Itu ujian. So kita kena fahamlah situasi. Jadi bila mana kita tak faham situasi tersebut, akhirnya kita main campur rodok semua. Kan? Ujian pun bala tu dah memang bala lah, ataupun mungkin bala dia tak nampak, oh ini sajanya Allah nak test aku, Allah nak test aku kan. Tapi dalam nak test tu, dia terus tinggalkan yang wajib, buat yang haram pula, minum araknya, berzinanya, berjudinya. Jadi ini bila kita dah jadi macam ini, dah bercelaru ni, ini yang datang macam-macam musibah. Yang musibah tu akhirnya kita pun tak tahu jalan keluar. Tidak, sebab tu kalau kita lihat, Nabi pun ada menyatakan, sayusibu ummati daul umaman. Di akhir zaman nanti umat aku ni akan ditimpa dengan penyakit umat-umat dulu. Jadi ini masanya kita muhasabah. Kita buka Quran, kita buka hadis, kita tengok kisah-kisah Nabi berjuang, bawa iman. Jadi kalau kita tengok ni, memang ada ciri-ciri umat dulu tu datuh dekat kita. 6 perkara. Nabi sebut ada 6 perkara. Yang pertama, al-asyaru. Orang zaman sekarang ni suka berpoya-poya. Suka-sukalah, buat apa pun suka-suka. Orang-orang agama ni pun kadang suka-suka contoh. Macam-macam lah kan. Buat sana, buat sini ni. Dalam zaman PKP ni pun minta derma sana, minta derma sini. Kita nak bagi untuk frontline lah, mask lah, apa semua. Entah sampai, entah tidak lah. Kita tak belajar ke daripada kes tsunami dulu, sumbangan yang berjuta-juta, berbilion-bilion. Yang sampai kepada mangsa tak sampai 15%. Jadi yang 85% boleh habis kat mana? Ni cerita antara dia. So, orang kita ni suka-suka kan, al-asyaru, suka berpoya-poya, buat apa suka-suka lah. Jadi bila tahun ini pula kata kita ni puasa tak boleh bazar Ramadan ke, dah tak syok lah puasa. Panik dia jadi macam tak suka. So akhirnya selama ini kita puasa sebab apa? Sebab ada suka-suka tadi tu lah kan. Ada bazar Ramadannya, ada itu, ada ini dan sebagainya kan. Wal bataru kan, apa batar ni kan, suka mewah-mewah lah, tunjuk kekayaan sana, kekayaan sini kan. Meniaga baru sehari dua dah boleh beli rumah banglo kan, baru dah dapat ni dia suka bermegah-megah kan, mempamerkan. Wattakatsuru kan, tamak kan, tamak haloba. Dah kaya, nak kaya lagi, nak kaya yang pangkat-pangkat, yang jawatan-jawatan, yang harta-harta, yang nama-nama, yang gelemo-gelemo. Ni sudah-sudahlah. Ini berlaku. Zaman dulu, umat-umat dulu berlaku, umat Nabi kita pun berlaku. Jadi bila berlaku ni, memang akan binasalah kita. Apalagi yang keempat, wattanajushu, tipu sana, tipu sini dan sebagainya, macam-macam. Kawan-kawan sekarang ni semua mengeluh, tak boleh nak pergi Mekah. Tak boleh nak buat umrah. Umrah ni pun kalau dah selesai pun mungkin ambil tempoh lagi. Yang paling orang takut haji pula. Tak boleh buat haji pula tahun ini. So
Dan kita pun fikirlah muhasabahlah kenapa jadi macam ni, sebab yang merosakkan industri haji dan umrah pun inilah golongan-golongan ni jugalah yang ada kepentingan menipu, buat package yang bukan-bukan, buat skim-skim sana. So akhirnya tengok kan. Dan kita dah pening kepala, alamak kita tak boleh nak pergi Mekah lah apa semua. So akhirnya kenapa jadi macam ni? Sebab inilah berlaku macam-macam kes penipuan lah apa semua kan. Yang keempat, wattabarudu kan, maki hamun. Kadang benda kecil je tapi dia punya maki hamun dia tu. Contoh macam isu bila mana Allah datangkan kepada kita isu COVID ni, dah masing-masing salahkan sana, salahkan sini, menyumpah sana, menyumpah sini. Contoh, ialah orang duk cakap, oh ni kluster tabligh punya hal, kluster ini punya. Sekarang ni tak ada kluster mana-mana pun datang juga. Kan? Allah datangkan. Ini ceritanya kalau kita nak belajar, tak nak belajar, ni cerita dia. Sebab ini semuanya datang daripada Allah SWT. Kita tak ada kederat, tak ada kemampuan. Walaupun kita dengar penawar dah ada tapi tak boleh nak pakai lagi, macam-macam cerita berlaku lah apa semua. Ini antara musibah yang Allah datangkan kepada kita disebabkan kita juga. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, sebab kita juga tangan-tangan manusia kan. Yang keenam, wattahasudu, dengkilah. Kan? Jadi bila dah berlaku 6 perkara ni tuan-tuan, suka-suka, megah-megah, tamaknya, lepas tu apa lagi tuan-tuan, kan? Dengan dia punya tipu menipu, dengan dia dengki mendengki, lepas tu maki hamun, maka berlakulah al-baghyu. Apa yang berlaku, benci membenci lah. So sama-sama kita benci membenci, sama-sama saudara Islam kita benci membenci, kau punya pasal, macam-macam kan. Jadi bila berlaku ini, maka datanglah musibah kepada kita, kehancuran pada kita, sampai kadang kita pun tak boleh nak fikir mana yang namanya murka, mana yang namanya ujian. Sedangkan namanya murka ni ada masa-masa dia. Ujian ni memang tak lepas. Start kita bangun tidur sampai kita tidur balik, start pada kita lahir sampai kita mati, memang penuh dengan ujian. Betul. Sebab memang Nabi pun sebut dunia ini adalah darul balak wal imtihan. Memang dunia ni adalah tempat Allah turunkan bala dan ujian, sebab Allah nak tengok siapakah di kalangan kita ahsan wa amala, yang terbaik amalan dia. Allahu akbar. Satu penjelasan dan juga jawapan yang cukup baik daripada Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita. Dan Fadhil Ustaz, kalau kita lihat bermulanya 2020, pandemik yang cukup kita kata menyesakkan jiwa kita, iaitu COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang kalau kita dapat saksikan satu paparan yang kita sediakan ini, graf kes yang bertarikh bermula 20 Mac sehingga 15 April seperti di paparan, yang kalau kita dapat saksikan graf ni Ustaz, menunjukkan satu kebimbangan yang cukup besar kepada kita kalau kita dapat saksikan di paparan ini, statistik COVID yang melanda di seluruh dunia. Kalau kita lihat negara kita, walaupun mungkin tidak berada dalam ranking seperti dalam statistik, tetapi satu kebimbangan yang besar juga kepada kita. Apakah ini Ustaz menunjukkan tanda Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kita? Ini satu kebimbangan juga sebenarnya Ustaz. Sebab Ustaz sebut tadi penyakit-penyakit yang pernah menimpa kepada umat yang terdahulu. Saya kira penyakit-penyakit seperti ini bukanlah satu benda yang baru Ustaz. Sebab kaum-kaum ataupun umat yang terdahulu mungkin pernah melalui perkara ini. Mungkin ada sedikit daripada Fadhil Ustaz. Yalah, kalau kita bawa takrifan ghairil maghdub golongan yang Allah murka ni, tadi kita dah huraikan kenapa Allah murka kan kepada Yahudi, Nasara, sebab dia orang dah tahu dah, Nabi akhir zaman dah tahu namanya Muhammad, Ahmad, Mahmud, daripada kan Al-Hashimi, Bani Quraisy, semua dah cerita dah kan. Lepas tu Allah adalah Tuhan yang layak disembah, dah tahu dah dia orang ni semua kan. Tapi sebab dia orang ni degil kan, tak nak terima, bahkan tolak pula, bahkan lawan pula, perangi juga. So akhirnya apa yang berlaku pada kita hari ini, kalau kita nak ukurkan, mungkin ini merupakan antara tanda Allah murka pada kita lah. Allah dah ajarkan kepada kita, Nabi pun dah beritahu pada kita, jaga kebersihan, jangan buat itu, jangan buat ini. Kalau nak makan, makanlah yang halal. Sebab Allah sebut, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ayat ni kalau kita baca dan kita hurai, Allah tujukan ayat ni bukan kepada orang Islam, bukan kepada orang beriman, tapi kepada semua manusia. Ya ayuhan nas. Jadi kalau ada 8 bilion, 10 bilion manusia di dunia ni, dan so maknanya Allah bagi tahu makan daripada makanan yang baik dan halal. Kan? Contoh kan. Sebab baik dan halal ni, khasiat dan makanan yang berkhasiat dan halal ni memang dia punya manfaat dia, kelebihan dia, khasiat dia sangat bagus. Tapi manusia ni tak cukup makan kera, makan kelawar, makan ular, makan katak tu kan.
dah tahu dah ini semua binatang-binatang, haiwan-haiwan, Allahu akbar, malah nak ceritalah kan. Kan makan babi lah apa semua kan. Jadi dah terang dah. Kan kita pergi cari juga penyakit-penyakit tersebut. So akhirnya bila jadi macam ni, kan? Ini antaranya lah. Jadi Allah dah bagi tahu dah. Kan engkau degil sangat tak dengar cakap aku apa semacam sebagainya kan. Jadi akhirnya Allah timpakan kita dengan wabak ini, dan kalau kita baca dalam sejarah dunia pun sebenarnya sebelum datang COVID-19 ni pun ada macam-macam wabak juga. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, zaman tabi'in sebab tak tahu nak terjemahkan virus tu virus apa. Jadi kebanyakan mereka guna sebut ta'un je lah kan. Kaedah yang satu istilah namanya ta'un kan. Jadi memang ta'un ni kalau datang, wabak ta'un ni kalau datang ni memang boleh satu kampung boleh mati, satu negara, satu negeri, satu negara kan. Ini kalau kita lihat kisah-kisahnya kan. So dalam kisah zaman Sayyidina Umar pun pernah Sayyidina Umar nak pergi ke Damsyik Syria untuk melihat kan kawasan sana. Jadi on the way nak pergi itu jumpa dengan satu kelompok, balik dia kata Amirul Mukminin nak pergi mana? Aku nak pergi ke Damsyik. And jangan pergi sana sebab sana sedang diserang wabak taun kan. Jadi kalau macam itu tak apalah, aku pindah pergi tempat lain lah kan. Diwakilkan kata tak jadi nak masuk kan. Jadi sampai masa itu orang sahabat pun tanya, kamu takut ke dengan takdir Allah? Dia katakan, kalau pergi sana tak matilah kan. Yang pergi tempat lain kenapa? Sebab Allah dah bagi kita akal, Allah dah bagi kita hati kan. Kalau dekat sana tu dah ada penyakit yang kita nak pergi buat apa? Kan? So dalam situasi macam ni kalau kita main redah juga, pandai-pandai kita ni, hukum fiqah pun kalau kita lihat, dan kita duduk KL, kita duduk Selangor, kita dengar dekat Johor tak ada air. Memang satu negeri tu tak ada air. And kalau ikut kaedah fiqahnya, kita kena ihtiyat, kita kena bawa air, bawa ke sana. Sebab kalau kita sampai sana, kita tayamum, sembahyang kita tak sah. Sebab kita dah tahu awal lah, sana tak ada air, kita kena standby. So begitu juga, kita dah tahu dah sana ada musibah, sana ada kecelakaan, sana ada penyakit yang kita pergi sengaja redah buat apa. So maknanya kita kena beringat juga. So dalam situasi ni, kalau kau pergi juga, kau jatuh kat sakit kat sana, jangan marahlah. Sebab Allah dah bagi tahu dah sana kan ada penyakit. Jadi situasi ini yang kita tengok apa yang berlaku tadi, statistik tunjuk makin naik negara, satu negara yang kononnya menjajah dunia sekarang ni, contoh kita kata Amerika lah contoh kan. Tengok Allah timpakan kepadanya. Itu kenapa? Wallahu alam lah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita yang Allah berikan kepada kita iman, akal, hati, kita sama-sama renung, sama-sama muhasabah. Jangan jadi orang yang degil, sebab bila mana kita degil, kita langgar hukum Allah dan petunjuk Allah, memang masa itu Allah akan datangkan kepada kita bukan ujian dah, itu namanya bala dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, tanda Allah murka. Mudah-mudahan Ustaz kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dijauhkan daripada kemurkaannya. Dan Fadil Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Jadi kepada para penonton, saudara terus kekal duduk di rumah. Dakwah biar tayalah Ustaz yang sampaikan. Jadi kembali selepas ini, berehat seketika. Ustaz, biar tahu jangan keliru detik muhasabah di saat dunia dilanda COVID-19. Inilah masanya untuk kita sama-sama bermuhasabah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merenung diri kita. Mudah-mudahan ujian yang didatangkan ini menjadikan kita hamba-Nya yang kembali semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Kita masih lagi pada pembicaraan topik tanda Allah murka bersama yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Pada pagi ini telah pun kita jawab beberapa soalan yang cukup menarik yang telah pun kita sama-sama bahaskan sebentar tadi. Dan Fadil Ustaz, seperti biasa kita alu-alukan kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan, terus hubungi kami di talian bebas tol 1800 88 1677 atau hantarkan ke WhatsApp 011 1233 6480 atau terus ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan Fadil Ustaz, kita raikan terlebih dahulu soalan daripada rakan Facebook kita yang bertanya, Raihana Amirdin.
Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah kita boleh bergembira atas isu yang berlaku pada negara-negara yang pernah membenci Islam kerana kadar kes mereka lah yang paling tertinggi? Kita menganggap ini sebagai satu balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ini boleh dianggap berdosa, Ustaz? Bergembira atas musibah yang menimpa kepada mereka yang pernah menentang kepada kita. Mungkin apakah ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin sedikit, Ustaz. Nak cakap apa nak cerita apa, walhal sebenarnya dia yang tanya itu pun dah tahu dah. Semua salah dah. Dia sebenarnya macam jiran sebelah rumah kita lah. Betul. Kan. Walaupun dia bukan Islam, dia jahat, tapi bila dia susah, kita ada hak kena tolong dia sebab jiran kan. Jadi lebih baik kita doakan dia supaya dia sihat, jangan susah, jangan sakit. Tak adalah menyusahkan aku contoh kan. Sebab tapi dalam masa yang sama, itulah sebab dia bukan satu agama, mungkin datang perasaan. So sekarang ni jadilah benda ni kepada negara yang bukan Islam, yang ini musuh Islam, Allah datangkan musibah tadi itu, bala dan sebagainya, itu hak dia orang. So maknanya Allah di sini kita boleh renung maha kuasanya Allah SWT. Yang berkuasa ni bukan aku, bukan dia, tapi sampai masanya Allah tunjukkan kekuasaan dia. Kan? Jadi bila Allah nak tunjukkan kekuasaan dia ni, kadang Allah datangkan perkara yang remeh aja. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim, kan? Nabi Ibrahim dia siapa musuh dia? Namrud ni bukan calang-calang orang, badannya besar, tegap, tinggi, sekali dia tampar, bukan tampar orang, tampar pokok tu kalau dia tampar tu terkolek kopek dia punya kulit dia tu 2-3 hari mati pokok tu. Allah. Bayangkan kuatnya dia tu. Kan? Jadi kalau Nabi Nabi Ibrahim Namrud Nabi Ibrahim kan. So maknanya ini kan aku kena tampar ni sia-sia je macam mana kan. Tapi akhirnya Allah datangkan siapa? Allah datangkan nyamuk. Allah datangkan nyamuk. Bukan Allah datangkan Superman ke Ultraman, kita dah terbayang dah. Kan? Kalau nak jadi Allah. Tak ada. Inilah masalah mindset pemikiran kita. Allah datangkan dia sekecil-kecil hamba makhluk ciptaan dia. Nyamuk. Orang bergelak nyamuk. Kau tengok apa nyamuk buat pada Namrud. Dia masuk dalam telinga dia, gerudi otak dia sampai habis dia. Cakor ni nak hilangkan gatal, ketuk-ketuk kepala kat dia ni, ambil terompah, akhirnya mati gitu saja. Mati gitu saja. Keluar nyamuk, tengok patah sayap dia sebelah. Allah tanya pada dia, nyamuk kau nak apa? Ganti balik kat aku punya sayap je lah. Kalau kita dah minta macam-macam dah, bagi aku tu, bagi ini dan sebagainya. So, kita boleh renung, kita boleh muhasabah. Bukan kita tak boleh suka, bukan kita tak boleh. So, kita ambil renung lah. Tengok, kau degil sangat, kau benci sangat pada Islam, kau melawan sangat Tuhan, Tuhan tunjukkan kekuasaan dia, sekarang ni siapa hero kat sini. And so, kita ambil muhasabah lah. Jangan kita bangga tak pasal-pasal. Yalah, dalam situasi macam ni, Nabi pun minta izin pada Allah SWT untuk berperang, untuk lawan musuh. Sebab kalau tidak, kita ni Islam kena duk sakiti, duk zalimi tak sudah-sudah kan. Tapi sampai masanya Allah izinkan Nabi perang untuk tunjukkan bahawa kita bawa kebenaran. Perang ni bukan untuk dengki, untuk dendam, untuk tidak. Kan? Perang ni nak tunjukkan, jangan suka-suka nak bergaduh. Tapi sampai masa kalau kita berperang, kita perlulah, sebab orang Islam ni kalau perang syahid. Cerita dia kalau tak mati tak syok kan. Kita orang lain perang tak nak hidup contoh kan. Jadi dalam situasi macam ini bukan ceritanya kita boleh fikir untuk perkara lain lah kan. Jangan kita kata sebab ini pun bukan akhlak Nabi kan. Bukan akhlak Nabi, tapi kat sini kita boleh renung, kita boleh muhasabah sampai masanya Allah tunjukkan kekuasaan dia. Bila Allah lah tunjukkan kekuasaan dia, la haula wala quwata illa billah, memang kita tak mampu. Walaupun jiran kita katalah dia ni memang baik kan, contoh dia jiran yang baik dengan kita kan, tapi kalau dah sampai masanya wabak contoh COVID, kena COVID kan, kena lah. Jadi kita tak boleh kata ya Allah kenapa dia ni baik lah pun dia tak jahat, kenapa kau takkan jatuhkan ke orang tu jahat, sepatutnya orang dia kena. Jadi jangan kita duk fikiran macam itu, sebab dalam situasi macam ni kita nak kena sama-sama fikirlah siapa yang lagi besar. Yang lagi besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi saya tak naklah menjawab soalan tadi itu boleh tak kita suka tak suka, sebab Nabi pun dah ajarkan kepada kita kan. Akhlak dah clear dah. Tapi maknanya kita syukur pada Allah SWT. Allah tunjukkan kekuasaannya, so akhirnya kau tahulah kan, kau nak sombong sangat sebelum ni macam mana, so akhirnya Allah timpakan bala ni kepada engkau. Tapi kita kena beringatlah, terlepas orang dua dia pergi kat Malaysia dah jadi kluster kat Malaysia, kita dah pening kepala kan. Betul tak kan. So kita serahkan urusan ini kepada Allah SWT. Dalam masa yang sama kita ambil muhasabah dan kita merenung lagi bagus sebenarnya daripada kita gelak tak sudah-sudah kan.
sekarang bukan masanya untuk kita mencari salah, saling menyalahkan satu sama lain. Dan Fadil Ustaz, kita seperti mana kita war-warkan tadi dan juga para penonton, insya-Allah kita akan menghubungi dan juga kita akan bersama dengan salah seorang daripada jemaah yang telah pun menghadiri perhimpunan Ijtima' Ulama di Masjid Sri Petaling pada pertengahan bulan Februari yang lalu untuk kita sama-sama mendengar dan mengikuti sedikit pengalaman peribadi beliau, perkongsian kisah yang mungkin insya-Allah sama-sama kita akan dengarkan daripada iaitulah Tuan ataupun Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Ma'ruf, seorang usahawan yang telah pun berada di talian pada ketika ini bersama dengan kita. Halo, Assalamualaikum. Apa khabar Encik Muhammad Hafiz? Alhamdulillah sihat Ustaz. Jadi baik, Encik Muhammad Hafiz, mungkin sedikit perkongsian pengalaman ketika mana saudara di kuarantin dan mungkin kita kata sikap dan juga pemikiran ketika mana menghadapi situasi tersebut dan dari sudut pengisian masa yang mungkin saudara lakukan ketika mana sepanjang tempoh tersebut, insya-Allah. Ya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya muliakan tuan moderator kita, Dai Ahmad Anas, tuan Ustaz Ahmad Ghazali Ibrahim dan semua rakyat Malaysia yang dikasihilah. Jadi dari segi pengalaman saya, apa yang saya dapat biasanya saya banyakkan habis masa dekat pejabat lah kan. Jadi dengan kuarantin ni maka lebih banyak masa dapat diluangkan bersama keluarga lah. Yang positif ni lah. Kan? Yang mana sebelum kuarantin ni kadang-kadang balik kerja pun lewat tengok anak-anak dah tidur apa semua kan. Betul. Ini kelebihan dia lah. Antara pengalaman saya dapat hikmat keluarga, kemas rumah sama-sama, masak dengan isteri. Lepas tu dapat buat amal sama-sama lah, dapat solat sama-sama, talaki Quran, lepas tu baca hadis-hadis Nabi lah. Pada masa yang sama, benda ni kita dapat wujudkan sifat kasih sayang dan lebih ketatkan ukhuwah bersama keluarga lah. Jadi Alhamdulillah Encik Hafiz, kalau kita lihat, kita kata satu tekanan juga sebenarnya kepada Encik Hafiz bila mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang kita rasa mungkin tak mampu ditanggung oleh orang lain. Jadi dan mungkin sebagai kita kata tambahan, mungkin kecaman yang diterima terutamanya oleh jemaah tabligh yang disebutkan ketika mana awal berlaku pandemik ataupun situasi yang cukup getir ini di dalam negara kita, mungkin saudara dalam keadaan yang mampu untuk kekal istiqamah, bertenang dan tidak melenting dalam hal ini, mungkin ada tip di situ yang ingin dikongsikan dengan kami semua para penonton tayangan Ustaz, insya-Allah. InsyaAllah. Bagi pandangan saya, Ustaz, ini sebenarnya adalah satu cabaran dan ujian buat saya. Pada peringkat awal memang banyaklah komen posting negatif yang kita tengok daripada kluster tabligh ni kan. Ini bagi orang beriman sebenarnya ini adalah salah satu ujian lah. Saya rasa lebih tenang daripada sebelum ni sebab banyak belajar dan berkawan dengan orang yang buat usaha ni lah. Satu lagi, saya kurangkan sikit lah tengok media sosial, banyakkan habis masa dengan keluarga dan dekatkan diri kepada Allah lah. Sebenarnya ada pihak yang salah faham ataupun belum faham pada peringkat awalnya. Bagi pandangan saya sebenarnya mereka ni semua terdiri daripada orang yang baik-baik, hebat-hebat. Cumanya mereka risaukan keadaan negara lah yang akan terjejas teruk daripada wabak ni. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu sifat mulia juga yang mereka ambil risau. Dan walaupun ada yang mengeluarkan kata-kata kasar, bagi saya sebenarnya mereka tak sengaja. Saya pasti sifat rakyat Malaysia bukan seperti itulah. Betul. Alhamdulillah, Cik Hafiz. Saya pun beranggapan sedemikian dan kita lihat warga maya ataupun warga net kita ni terlalu risaukan keadaan keselamatan negara kita seperti mana yang disebutkan oleh Cik Hafiz. Terima kasih Cik Hafiz. Satu perkongsian yang cukup menarik. Mudah-mudahan Allah berkati Tuan, mudah-mudahan Allah berkati kita semua dan selamatkan kita daripada musibah ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, tu antara sedikit perkongsian pada Ustaz yang kita ikuti, yang kita dengar daripada saudara Hafiz. Dan mungkin sedikit komen daripada Fadil Ustaz bila mana berlaku situasi seperti ini. Ustaz dah sebutlah tadi, ulang banyak kali Ustaz. Jangan cari salah orang. Kita letak kesalahan pada diri kita Ustaz. Sama-sama kita ambil cakna dan peka. Mungkin sedikit pada Ustaz. Yalah, ada situasi dia apa pun awal-awal kita kena tabayun. Tabayun sebab yalah
bila berlaku pandemik ni COVID-19 di Malaysia start berkembang kan, masa tu kita dah diviralkan, ditularkan dengan macam-macam video daripada luar kan, dengar ceritanya kalau siapa lari kan kena tembak lah apa semua, jadi zombie, jadi apa semua kan. Jadi itu yang sebahagian orang tu bila dia datang untuk merujuk kepada hospital dan sebagainya, dia orang tak nak pergi, takut macam tadilah. Kena tangkap, kena bunuh, elok aku tak ada sakit, dia longgok dalam tu jadi sakit juga. Oh, dia dah datang negatif tu, kerisauan. Walhal sebenarnya itu merupakan satu perkara yang kalau kita fahamlah kan, ketaatan tu kan, kalau kita tengok dalam Quran pun ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum kan. Jadi bila arahan untuk pergi cek dan sebagainya itu datangnya daripada pemimpin, daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. So lebih-lebih lagi alhamdulillah pihak tabligh ni pula ada dia punya kepimpinan dia, kepimpinan pula ada kata pergilah. Jadi mereka sebagai jemaah ni mereka pun sami'na wa ta'na kan. Alhamdulillah saya pun ada teman-teman daripada jemaah tabligh ni, kita orang ni ustaz dah memang kita pergilah, dah memang diarahkan kita pergi, tak ada masalah pun. Cuma bila berurusan tu pula ada macam-macam birokrasi kan, bahagian polis macam ini, kesihatan macam ini, yang tak apalah, tapi dia orang pergi juga. Ada yang separuh tu pergi 2-3 kali. Cek pertama okey dah selesai, kena datang balik kali kedua negatif berapa kali kena korang, tapi tak apalah. Semata-mata untuk tunjukkan ketaatan, kepatuhan kepada negara, kepada pemimpin, mereka tu mereka buat kan. Jadi dalam situasi macam ni kita kena muhasabah banyaklah kan. Kita ni bukan orang Malaysia kalau maki hamun, kutuk, cakap bukan budaya kita, Ustaz. Bukan orang Melayu, bukan macam itu sebenarnya. Tapi sebab mungkin kita persepsi kita tu yang awal-awal dah negatif dengan macam-macam, so akhirnya kita pun salah sana salah sini. Lebih lagi kalau kita lihat kalau ada unsur-unsur yang lebih lagi, kita tak naklah macam politik ke apa tu, kita tolak ke tepi lah kan, resi dan sebagainya, kita tolak tepi lah. Sebab musibah yang namanya pandemik COVID-19 ni semua kena. Semua kena kan. Kalaulah memang yang namanya COVID-19 ni kena dekat orang miskin saja kan, mungkin orang kata tak adil lah, orang kaya lepas kan, kena kat ustaz saja kan, artis tak kena, tak aci lah juga kan. So semua kena. Jadi bila semua kena, so sama-sama muhasabah, duduk diam-diam, lepas tu renung balik dan tengok diri kita ni yang cepat sangat negatif ke, yang banyak positif ke, macam so kita muhasabah. Ini masanya, sebab tak ada siapa dah, tak ada siapa nak motivasi siapa, tak ada siapa nak kaunseling siapa melainkan diri kita sendiri. Allahu Akbar. Hanya kita yang boleh kaunseling diri kita sendiri, Ustaz. Alhamdulillah. Kita ada pemanggil Ustaz yang pertama di talian pada ketika ini. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai dan kru Tanyalah Ustaz TV3 pagi ini. Saya doakan mudah-mudahan Ustaz dan Dai dan saya sendiri dilindungi Allah daripada wabak ini. Amin, insya-Allah. Pertanyaannya Ustaz. Ya. Silakan. Saya nak tanya Ustaz dan Dai. Allah Ta'ala murka ni dia tak kira setiap Ustaz kan. Tak kira lah apa pasti pun dia maknanya dia akan buatkan sesuatu ujian atau babak, contohnya macam babak sekarang ni. Ya. Babak ni dia akan kena mana-mana dah. Adakah betul Allah Ta'ala dengan sebab kejadian atau dengan sebab kerosakan kita lah. Maka menjadi Allah Ta'ala, kita kena muhasabah diri, betulkan yang salah dan baikkan yang baik, dan baiklah yang baik lagi itu tinggalkan. Nah, minta pandangan kita bagi saja soalannya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik yang disuarakan oleh Haji Tukinun kita, pemanggil setia Ustaz, tentang bagaimana kalau disebutkan ujian ni Ustaz, pandemik ataupun COVID-19 ni yang melanda kita ini dalam keadaan yang kita, apakah perbuatan tangan kita yang menyebabkan perkara ini berlaku? Kadang-kadang ni ada misalnya ada beberapa pihak terutama di barat yang mengatakan ini satu fenomena alam Ustaz. Jadi mungkin macam mana kita nak kenal pasti benda tu Ustaz, insya-Allah? Pertama-tamanya kita kena terimalah kan. Terima sebab Allah pun dah beritahu wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Awal-awal dah Allah beritahu pada kita, wahai manusia, hidup di dunia penuh dengan ujian, pancaroba kan. Penuh dengan macam-macam cerita dia lah. So kita kena terima ni dulu kan. So jangan ingat hidup di dunia ni macam cerita Hindustan, naik kereta api kan, guling-guling kat taman bunga, tukar-tukar baju, nyanyi kan. Sebab cerita Hindustan memang semua happy ending kan. Satu je cerita pasal Bobby kata, ujung tu dia punya ending je sedih sikit kan. Contoh kan. So jangan kita ingat hidup ni macam dalam syurga, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jangan kita terbayang tu, sebab Allah dah sebut dah, walana beluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Aku akan uji
kamu dengan tak cukup makan, dengan sakit, dengan tumbuh-tumbuhan tak subur, kita nanam, kita berniaga tak untung, kita berkahwin tak dapat anak. Ni dah cerita. Awal-awal Allah dah sebut dah. Wa basyiris sabirin. Siapa yang sabar, berita gembira lah. Kena sabarlah. Siapa kena sabar, dapatlah. Tak di dunia dan di akhirat. Ini tema. Dan yang kedua, cerita tentang apa yang berlaku sekarang ni. Sebab sekarang ni ceritanya satu dunia ni. Yang berlaku COVID-19 ni bukan Malaysia saja, bukan China saja, bukan Amerika, tapi satu dunia. Jadi bila dah cerita pasal satu dunia ni, lagilah kita nak kena muhasabah. Lepas tu bila tengok pula sekarang ni, orang sekarang zaman sekarang ni, mungkin kalau kita tengok dulu Perang Dunia Pertama main senjata, Perang Dunia Kedua main senjata, mungkin sekarang ni Perang Dunia sekarang ni tak pakai senjata, dia pakai biological weapon. Kita tak tahu juga. So ini bila berlaku situasi macam ni, sebab apa? Sebab inilah tangan-tangan manusia yang tak beriman, yang degil, tak nak dengar apa ajaran Islam. Kadang orang Islam kita pun sendiri pun tak nak terima ajaran Islam yang sepatutnya. So akhirnya buat macam-macam. Mentang-mentang Allah berikan kepadanya kekayaan tadi digunakan untuk buat perkara yang tak sepatutnya. So akhirnya sekarang ni bila perlukan penawar-penawar macam ni, negara Islam yang betul-betul kaya pun tak boleh nak beli. Tak boleh nak beli penawar ni. Bayangkan, walhal nak beli yang lain-lain tu boleh, beli jet pejuang ke, beli kapal terbang ke, buat menara tinggi-tinggi ada jam ke, semua boleh. Tapi bila masuk bab ini, kita tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Sebab ini untuk sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita doa. Dan kita tengok kisah-kisah Nabi dulu, Nabi Nuh pun kalau kita tengok, dia beriman. Ada kaum-kaum dia yang beriman ikut dia walaupun tak ramai. Tapi sebab Allah cerita dia, dah sampai masanya Allah nak binasakan mungkin kelompok-kelompok yang tak beriman, degil dan sebagainya. Allah nak lahirkan satu kelompok zuriat manusia yang beriman pada Allah SWT. So yang selamat dalam kapal tadi tu. Tapi dalam kapal tu pun berapa lama Nabi Nuh dengan pengikut dia, jadi situasi macam ni, ada perkara yang kita kena muhasabah, ada perkara kita kena lihat. Ialah kalau dah macam ni satu dunia ceritanya, dan ini semua perangai-perangai manusia yang tak beriman ni dah buat macam-macam, jadi senjata nak rosakkan orang, dah apa semua bla. So memang kita kena terima situasi dia. Dan siapa yang bersabar, siapa yang terus duduk renung, muhasabah, baiki diri, siapa yang duduk kat rumah beruzlah sungguh-sungguh, inilah masanya untuk dia rapatkan silaturahim dengan ahli keluarga dia. Selama ini mungkin dia baca hadis Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadilah kamu orang yang baik dengan ahli keluarga kamu, dan sungguhnya aku, Nabi sebut aku adalah orang yang baik dengan ahli keluarga aku. Nabi jaga isteri dia, jaga anak-anak. Kita selama ni duduk baca tapi sibuk kat luar, duduk kedai kopi, kedebak-kedebuk lah apa semua 4-5 jam dengan isteri, baru duduk 20 minit tak boleh. So masa ni sekarang ni tak ada muka lain dah. Boleh tak? Boleh tak? Jadi dalam bab-bab macam ni, itu kita kena faham, dan kita tak perlu nak tuduh siapa-siapa. Sebab zaman sekarang ni kita tak perlu nak cari bukti pun, bukti datang sendiri. Betul tak? Kan? Kita tak perlu beria nak cepat atau lambat cepat je. So maknanya dahlah, tak apalah, itu biarlah urusan-urusan Allah. Ramai juga orang-orang alim, ulama, orang soleh pun mengatakan ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita ambil kebaikanlah untuk diri kita bersama. Allahu Akbar. Tanda Allah murka. Satu perkongsian yang cukup menarik daripada Fadil Ustaz. Dan sedikit Ustaz, kalau kita boleh saksikan paparan di skrin, kita lihat statistik yang dikeluarkan ataupun yang kita rujuk Kementerian Kesihatan Malaysia setakat 19 April 2020. Ustaz, jumlah kes keseluruhan di negara kita 5,389 dan kes baru 84 dan kes yang masih dirawat 2,103 dan kes yang telah pun kembali sembuh 3,197. Dan kita mengharapkan Ustaz, kita para penonton khususnya dan juga semua rakyat atau warga negara kita dan juga seluruh yang turut berada di negara ini untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan dari semasa ke semasa untuk kita membantu memutuskan rantaian COVID-19 ini. InsyaAllah kita akan berehat seketika Ustaz. Jadi saudara terus kekal di rumah. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin.
kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, detik muhasabah. Masih lagi setia bersama dengan saya, Da'i Anas, selaku moderator pada pagi ini, dan Fadil yang berbahagia Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim selaku ahli panel jemputan kita, dan tajuk yang cukup mendebarkan kita, yang menggetarkan jiwa kita untuk kita kembali bermuhasabah, iaitu yang kita bincangkan pada pagi ini Ustaz, tanda Allah murka. Tanda Allah murka, dan kita mengharapkan kita dijauhkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan bagi anda yang ingin menghantarkan soalan, boleh terus hubungi kami di talian bebas Tul 1800881677 atau di WhatsApp 011123364480, atau terus tinggalkan soalan anda di komen di laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton di FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada rakan Facebook kita yang bertanya, Dr. Zah Hashim. Mungkin Dr. DR Zah Hashim. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz serta kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya, apakah ada persamaan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Thamud di zaman Nabi Saleh alaihi salam dengan turunnya virus ataupun virus COVID-19 ini terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ni Ustaz? Jadi ada persamaan tak di situ ditanya Ustaz? Sedikit. Allahu Akbar. Kan pertama-tamanya kita saya tak boleh nak cerita detail lah sama tak sama, sebab masa kaum Nabi Samud kaum Samud tu saya tak ada kan. Tu cerita dia. Kita pun tak ada, cuma kita kena renung muhasabah lah. Kalau kita tengok kisah Nabi Saleh dengan kaum Samud ni, bila mana Allah turunkan bala kepada kaum Samud ni, masa tu Nabi Saleh ada. Nabi Saleh ada kan. Sebab tapi dia orang ni degil, dah tak nak dengar cakap apa semua. Akhirnya Nabi Saleh pun bawa diri, bila dia keluar daripada kaum tersebut, kaum tersebut, maka Allah turunkan bala kepada kaum Nabi Samud. Tapi kalau dia orang nak taubat, nak cari Nabi Saleh tu boleh. Boleh ikut sebutlah taubatlah apa semua, didiklah kami, bantulah kami untuk kembali beriman pada Allah. Okay, tak apa. Cuma sekarang ni bila berlaku COVID-19 ni, Nabi tak ada. Betul. Nabi kita dah tak ada lah, kan? Nabi kita dah tak ada. Jadi bayangkan start Nabi wafat sampai sekarang ni lebih 1000 tahun ni, kan? Contohlah, kan, kalau kita kata inilah pandemik yang paling dahsyat, kan, yang kita katakan sama macam bala yang Allah turunkan kepada umat-umat dulu. So kita nak kena syukur banyak-banyak lah. Sebab memang salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad ni, Nabi sendiri dah minta pada Allah SWT supaya azab untuk umat aku ni tangguhkan ya Allah. Tu dia. Kecuali yang seorang-seorang tu kena, silalah. Siapa yang derhaka pada Allah, tu derhaka pada mak bapak tu, dia kenalah, kan. Dia kenalah bala dia, kan. Siapa yang berzina, siapa yang tukar jantina tu, dia adalah timah-timah masing-masing. So maknanya mana-mana yang individu, sebab Allah ni Maha Adil. Allah Maha Adil. Siapa buat salah ni, kau kenalah. Siapa buat dosa ni, kau tanggunglah. Tapi dalam bentuk yang ramai-ramai ni, yang namanya bala ke, tu memang tak boleh buat apalah. Memang Allah dah turunkan. Cerita pasal tsunami, kalau kita tengok berapa tahunnya dah, rasanya belas tahun tsunami 2014 dah lama dah, kan. Jadi bila datang tsunami tu, kita tengok sahabat-sahabat kita di Aceh tu lebih ratusan ribu kan. Jadi bila kita fikir Allah tak adil lah, kan. Sebab apa, dalam ramai-ramai itu ada yang baik. Betul. Tapi baik tak baik itu dengan Allah lah. Itu dengan Allah, kan. Kita tengok, saya pun ada ziarah ke Aceh. Bila kita pergi ke pesantren, kita pergi ke asrama anak yatim, dan sampai pengetua asrama yatim tersebut, jangan tuan-tuan ingat yang dalam ramai-ramai ini sebab yatim sebab tsunami, bukan. Sebahagiannya adalah sebab tsunami, mak bapaknya mati masa tsunami, tapi sebahagian besarnya masa GAM dulu. Yang gaduh dulu, bunuh-bunuh, tembak-tembak apa semua. Anak-anak tengok mak bapak dia kena tembak. Itu lagi ramai sebenarnya. Kalau kita tengok, kan. Jadi kita nak hukum Allah murka pada kita, Allah marah pada kita, Allah hukumkan bala, tak aci, tak adil apa semua, ada yang baik. Walhal musibah ataupun kerosakan yang sebelum itu dilakukan oleh manusia lagi banyak sebenarnya. Jadi dalam situasi macam ini, kita tak boleh nak cakap kata samalah macam kaum Samud dulu dengan kita, sebab sekarang ni bentuknya dah sangat global, besar. Dulu kelompoknya kelompok begitu sajalah. Kalau kaum Samud, kaum Ad, dan kalau Nabi Ibrahim, tapi sekarang ni bentuknya dah sangat global dah, kan. Jadi dalam situasi macam ni, yang terbaik kita muhasabah banyak-banyaklah, kan. Memang dah sampai masanya. Setiap beberapa tahun sekali dunia ni akan dilanda dengan macam-macam cerita pasal ekosistem lah, cerita pasal apalah, cerita pasal atom lah, nuklear
killer lah. Memang istilah pun pelik-pelik lagi, istilah tu pelik-pelik dah. Jadi maknanya cumanya perkara ini semua berlaku sebab apa? Sebab zaharal fasadu fil barri wal bahr. Manusia ni kadang dia nak tunjuk dia lagi canggih pada Allah, dia lagi hebat pada Allah, sampai kan kita lupa Allah tu kan. So akhirnya Allah datangkanlah. Ini semua dia macam ni. So nak kembali pada siapa? Kalau semua nak sibuk ikut penawar-penawar ke? Ada tak payah penawar pun antibiotik dia sendiri boleh sembuh, betul tak? Kita tengok ada yang pesakit-pesakit dah kuarantin, alhamdulillah sembuh sendiri, sampai boleh pula diambil sebahagian daripada darah dia tu untuk digunakan sebagai penawar untuk orang lain. So kita duk cerita tentang nak pergi sana, nak pergi sini, nak pergi sana, cari penawar, dah dikata orang manipulasi pula dengan golongan-golongan tertentu kan. Jadi dalam situasi begini lebih bagus sebenarnya kita terus muhasabah, renung banyak-banyak, walaupun kita rasa kita ni mungkin dah baik dah kan, boleh solat fardu 5 waktu, puasa insya-Allah tak lama lagi, wirid zikir kita, amalan kita rasa macam kita dah baik dah, tapi sebenarnya kita masih belum cukup baik kan. Adakah benar-benar baiknya kita ni bila mana kita angkat tangan, kita doa malam-malam tanpa orang tahu, Allah datangkan. Sebab tu kalau kita baca dalam sejarah, pernah berlaku satu ketika di Damsyik, ada satu waliullah namanya Syekh Ahmad Khalik. Memang sangat hebat orang ni. Dan ketika itu Allah uji dia, bukan Allah uji penduduk Damsyik dengan taun. Isterinya meninggal, anak-anaknya meninggal, satu keluarga dia meninggal. Ya? Kawan baik dia meninggal. So akhirnya dia muhasabah, dia munajat pada Allah SWT dalam tempoh yang agak panjanglah, seminggu dia munajat. Dia minta pada Allah, dia kata, ya Allah, kan, tariklah umurku, nyawaku bersama dengan wabak ni sekali. Kan? Sampai dia punya kesanggupan dia tu. So diriwayatkan hari seminggu sebelum dia meninggal tu dia dah jatuh sakit. Dia panggil orang sahabat-sahabat, dia beritahu, aku akan pergi sekian hari bulan, sekian waktu, dan Allah dah terima dah munajat aku. Aku akan pergi bersama dengan wabak ini, wabak taun. Kan? Jadi dia meninggal hari Jumaat. Meninggal hari Jumaat, hari Sabtu tu satu Damsyik bersih, taun dah tak ada dah. Jadi hari ini ada tak manusia macam itu? Insannya macam itu? Barakah. Barakah tadi. So dalam situasi macam ni, sebab tu kita kena kembali kepada Allah, kita bersihkan diri kita, dan kita sama-sama renung, sama-sama muhasabah. Mustahil, itu dia. Mustahil. Dan Allah tak tinggalkan kepada kita manusia-manusia yang hebat. Dan walaupun bukan nabi, tapi golongan-golongan para aulia yang mereka ni ada kan nilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita sama-sama kembali merenung dan muhasabah dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan Fadil Ustaz dan juga para penonton tanya Ustaz, ada detik muhasabah, kita ada paparan yang mari sama-sama kita saksikan yang kami sediakan ini, insya-Allah. Pandemik COVID-19 yang melanda kita, yang memberikan kesan yang cukup besar kepada kita sehingga kepada detik dan ketika ini. Dan kita lihat Ustaz, sebagaimana yang telah pun kita saksikan di paparan sebentar tadi, antara hantaran-hantaran posting di laman social media, laman media sosial di Facebook, salah seorang doktor yang walaupun bukan Islam, iaitu kalau kita dapat sedikit ambil kata-kata beliau, Dr. Lavinia Gayatri, yang menyebutkan bahawa beliau ni Ustaz, untuk makluman kepada para penonton dan juga Fadil Ustaz, merupakan seorang pegawai perubatan dari klinik kesihatan Tawau. Walaupun bukan Islam, tetapi beliau memberikan satu kita kata menenangkan seketika keresahan yang melanda jiwa rakyat Malaysia yang bimbang dengan pandemik ini yang melanda, yang beliau memuat naik status positif dan juga kata-kata semangat kepada kluster jemaah tabligh yang pada awalnya menerima kecaman yang begitu hebat Ustaz. Tetapi beliau yang bukan Islam, dari kacamata beliau mampu melihat kebaikan yang ada pada kluster jemaah tabligh yang mungkin sebagai kita kata orang yang mengaku beriman kepada Allah, kita tidak perlu cepat melata, cepat melenting dan menimbulkan persepsi yang negatif. Dan bayangkan ini akhlak yang sebenarnya diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada komen sedikit daripada Ustaz. Kita refer balik kepada hadis kursi kan, yang Allah ada menyatakan ana ala zanni abdi bi, aku ni akan berada
kan, dengan prasangka hamba-ku. Jadi kalau hamba-ku banyak bersuka baik, baiklah. Tapi kalau sangka buruk, buruklah. Jadi sebenarnya kita binasa ni sebab sangkaan kita juga. Belum apa-apa, kan? Belum jadi apa-apa, apa semua kita dah bersangka sangka macam-macam dah. Walau sebenarnya kita duduk rumah tak buat apa pun. Nanti merebak sana, kena sini. Duduk rumah, duduk diam-diam je lah. Jadi prasangka kita tadi tu. Kan? Jadi disebabkan prasangka tu, so akhirnya lahirlah tadi tu kecaman-kecaman negatif dan sebagainya. Benda tak ada apa-apa pun contoh kan, so akhirnya yang malulah kan, orang bukan Islam kan, dia boleh bagi komen yang sangat positif, sangat baik. So kita ni mana nilai-nilai kita sebenarnya. Jadi sebab itu dalam situasi COVID-19 ni, ini sebenarnya kalau kita renung dalam-dalam, memang Allah nak bagi kita ni sama-sama terus muhasabah. Yang ibu kena muhasabah sebagai ibu kan, yang ayah begitu juga, duduk rumah. So dah tak ada buat apa kan. So mak, ibu sibuk macam-macam bebel selama ni. So sekarang ni kau duduk rumah, kau tengok perangai anak kau macam mana. Kan? Yang sebelum ni kau boleh lepas ke pergi tadika, pergi sekolah lah apa semua, kau boleh happy. So hari ni satu hari 24 jam. Bukan satu hari sekarang ni. Kita dah masuk sebulan lebih dah. Kan? Kita dah masuk fasa yang ketiga. Jadi ibu boleh muhasabah sebagai cara ibu lah. Ayah begitu juga. Kan? Ayah begitu juga. Yang abang, kakak yang sekolah apa semua, kan? Yang masuk universiti ke, yang masuk kolej tu, muhasabah pemimpin, cara pemimpin. Kan? Jadi biarkanlah kan? Apa-apa urusan-urusan negara ni bagi pada pemimpin. Dah memang pemimpin telah diamanahkan untuk uruskan rakyat. Bagi, serahkan. So kita rakyat pula, kita ikut apa arahan-arahan yang sepatutnya untuk kebaikan bersama. Walaupun kita kata, alah, aku keluar sekejap je, tapi keluar tu untuk apa? Ya? Kalau ada betul-betul ada keperluan, macam kita pagi ni lah kan, kita kena keluar kan. Itu pun alhamdulillah ada surat. Kalau tak ada surat, kami pun tak datang. Tak lepas, memang polis pun tak boleh nak bagi. Dia kata, so alhamdulillah bila tunjuk, okey, alhamdulillah ada tanyalah ustaz, kita boleh datang. So bila kita ambil ruang ini untuk sama-sama kita muhasabah, pasti ada satu hikmah yang sangat besar yang kita semua boleh belajarlah. Kan? Mungkin Allah nak dan kita orang Melayu, kita orang Malaysia ni kena kembalikan balik nilai-nilai kemalaysiaan yang sebelum tu kan, yang kalau kita tengok orang Malaysia, orang Melayu kita macam mana, orang Islam di Malaysia ni macam mana kan, begitu juga dengan Cinanya, Indianya. Kalau kita tengok orang Malaysia ni dulunya macam mana kan, hibah yang wujud. Ya, mungkin ni antaranya lah. Tak kira agama semua kena tolong juga kan. So jadi cukup sampai masanya untuk kita menuding pada orang, kita mengata pada orang, sebab sekarang ni kita dah duduk dalam kelompok tersebut. Kan? Kita nak marah anak tak basal-basal, dan cikgu komen anak kita tak pandailah degil. So anak tu sekarang ni dah 1 bulan duduk depan mata kita dah. Macam mana? Kan? Kita kejut dia subuh ke, kita solat ke, dia makan ke, dia jaga kebersihan ke, ataupun sekarang ni dia duduk depan dia punya laptop dengan dia punya gadget ke. So sekarang ni muhasabah lah. Kita sama-sama muhasabah. Ini tak lama lagi nak puasa. Macam mana kita dengan kita punya Quran, dengan kita punya amalan lah apa semua macam-macam. So ini sebenarnya antara salah satu saat yang paling bagus untuk semua kita muhasabah. Bila kita muhasabah ni pasti ada kebaikan lah. Sayyidina Umar pun orang yang dah dijanjikan syurga. Antara berapa orang sahabat yang confirm masuk syurga, yang memang yang Nabi sebut, kalaulah ada Nabi selepas aku lakana Umar, tapi kenapa janji masuk syurga, kenapa kalau ada Nabi itu dialah orang dia. Sebenarnya salah satu watak Sayyidina Umar ni, dan peribadi Sayyidina Umar ni, hasibu qabla an tuhasabu. Rupanya setiap hari dia akan hisap diri dia sampai dia ceritakan ketika mana meninggal dunia, wafat Sayyidina Umar, nak uruskan jenazah tu, sampai ada kesan jalur air mata tu dekat kan, kesan tu kan, lepas tu bila tengok kat belakang badan tu ada calau-calau kan. Jadi bila tanya kepada isteri dia, akak buat apa, akak cakar dia ke? Tu dia kan. Jadi tak ada, abang kamu ni setiap malam duduk seorang-seorang, dia muhasabah lah. Lepas tu dengar dia rotan diri dia kan. Lepas tu dia menangis tu, dia jalur tadi tu, jalur yang ada bawah mata dekat pipi dia tu adalah kesan tangisan dia kan. Jadi kalau ada pemimpin di kala ini yang macam itu, insya-Allah kan, rakyat akan lebih tenang, dan insya-Allah lah musibah yang datang ni sikit-sikit akan berangsur pulih lah, insya-Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan dan juga sama-sama kita terus bermuhasabah
dengan ujian yang kita hadapi ini. Sebila mana Ustaz sebut tentang petugas barisan hadapan tadi, saya teringat bila mana saya datang pagi tadi, Ustaz kongsi pengalaman, saya pun nak kongsi sikitlah dengan para penonton. Abang askar ataupun pegawai tentera yang bertanya tadi, "Cik nak pergi mana cik?" Dia tak minta lah IC dengan lesen. "Cik nak pergi mana?" Saya kata saya ada secara langsung. Tanyalah Ustaz. "Oh, ni kata ni dai kata. Terima kasihlah ingat kami," dia kata. "Terima kasih ingat kami petugas dan juga pegawai yang bekerja ni. Jadi kita terus doakan dan buat yang terbaiklah," dia kata. Dan saya ambil kesempatan ni kepada semua ataupun mungkin ada pegawai yang petugas barisan hadapan, terus kita kata berjuang sehingga ke titisan darah kita yang terakhir. Mudah-mudahan kita ada jalan keluar daripada permasalahan dan juga ujian yang cukup berat ini. Dan Fadil Ustaz dan juga para penonton, kalau kita dapat saksikan di paparan skrin, satu perkara yang juga menjadi satu kebimbangan kita bila mana disebutkan dalam akhbar berita harian, jumlah yang ingkar perintah kawalan pergerakan disebutkan meningkat secara mendadak. Dan ini sebenarnya satu perkara yang perlu kita ambil berat, dan perintah ini bukan satu perintah yang sengaja dikeluarkan oleh pihak kerajaan sendiri, kerana kita nak memutuskan rantaian COVID-19 dan kita sedang berjuang dengan makhluk yang kita suka nak lihat dengan mata kasar, Ustaz. Jadi mungkin kita kata satu perkara yang cukup menarik untuk kita sama-sama hayati ialah apa yang kita tak nampak ini sebenarnya boleh kita usahakan, kita lawan, kita berjuang dengan kita mematuhi perintah ulul amri kita, perintah-perintah yang dikeluarkan, dan mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar daripada permasalahan ini, insya-Allah. Dan saya mohon jasa baik kepada semua para penonton Tanyalah Ustaz khususnya, dan juga semua yang menonton kita pada pagi ini untuk terus kekal di rumah. Kalau tidak ada urusan-urusan penting, jangan keluar rumah, dan kalau nak keluar juga seorang sahaja ketua keluarga yang dibenarkan, dan dalam radius ataupun jarak kawasan yang hanya dibenarkan sahaja. Dan tolong saya minta jasa baik, ringankan beban dan juga tugas yang ditanggung oleh petugas barisan hadapan kita, insya-Allah. Dan kesan COVID-19 kini satu dunia merasai, marilah sama-sama kita semua mendoakan supaya dijauhkan daripada kita wabak ini. Dan insya-Allah Fadil Ustaz dan juga para penonton Tanyalah Ustaz TV3 akan berakhir di sini di siaran di TV3. Kita akan sambung, kita akan lanjutkan 30 minit siaran di TV9. Jadi saudara kekal di rumah, insya-Allah sama-sama kita bantu putuskan rantaian COVID-19 ini. Insya-Allah kita akan bersua di TV9 untuk siaran tambahan 30 minit. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, detik muhasabah. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, detik muhasabah biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita saat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik COVID-19 ini, inilah masanya, detiknya kita kembali merenung diri kita, bermuhasabah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ujian yang melanda kita ini. Amin. Allahumma amin, insya-Allah. Dan kita masih lagi membicarakan topik tanda Allah murka bersama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim, dan telah banyak Fadil Ustaz kita bincangkan sebentar tadi. Dan bagi anda yang terlepas menonton episod kita bermula daripada awal program, anda boleh terus tonton kami menerusi YouTube rasmi TV3 ataupun boleh ulang tonton kami menerusi siaran Facebook. Jadi cari ataupun dapatkan siaran ini di Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Dan Fadil Ustaz juga suka untuk kita war-warkan bermula 1 April, para penonton sekalian, bermula 1 April saluran 119 iaitu TV9 akan bertukar saluran ataupun beralih saluran kepada saluran baharu, iaitu saluran 149, dari 119 ke 149. Jadi mohon semua ambil maklum dengan perubahan saluran ini, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita nak sambung lagi perkongsian dan perbahasan topik kita pada pagi ini. Kita raikan soalan daripada rakan kita Syairul Nizam di Facebook yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru Tanyalah Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, baru-baru ini viral ataupun tular di media sosial di mana kejadian di luar negara yang mana sesetengah umat Islam berkumpul dan merempuh pintu pagar masjid untuk menunaikan solat Jumaat.
Kerana andaian mereka jika tidak solat, mereka takut mereka akan murtad kerana meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut. Persoalannya Ustaz, adakah terjadinya perkara sedemikian akan mendatangkan kemurkaan Allah meski mereka ingin menunaikan kewajipan solat Jumaat? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Yang mana patut didahulukan? Perintah taat ulul amri ke ataupun kita kata andaian kita sendiri yang mengatakan, oh aku dah 3 kali tak sembahyang Jumaat ni. Memanglah perintah suruh duduk rumah tapi rasa tak sedap hati nak kena solat juga. Mungkin sedikit Ustaz. Kalau kita rujuk dalam perbahasan mazhab pun, sembahyang solat Jumaat tu pun bagi orang musafir, dah lepas. Ada keringanan. Lepas, ada keringanan. So kalau kita faham dari segi individu tu, maknanya ada solat dia ikut situasi-situasi tertentu dia terlepas, kan? Tapi jangan kau tak solat Jumaat tapi tak solat Zuhur. Kan? Contoh kan. Betul. Jadi tak apalah Jumaat tu lepas atas kau sebab kau musafir ke, kau sakit ke. Sakit ni pula macam-macam sakit. Betul. Sakit zahir, jantung ke, belah operation dan sebagainya, kan duduk hospital tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Sama juga sakit batin, orang yang ada masalah jiwa. Betul. Kan? Mungkin dia ialah yang sakit angau tu satu bab lah. Tapi sakit dia sebab dia dalam contoh dalam sekarang ni kita dalam PKP ni kan, memang kita tak boleh nak keluar. Betul. Sebab kita nak kena jaga. So ketika inilah kita nak baiki dalaman kita. Betul. Ya, nak baiki dalaman kita. So dalam situasi-situasi tertentu memang ada hukum-hukum tertentu, dan lebih-lebih lagi kalau kita lihat pemerintah, tasarruful imam ala ra'iyah manuti bil maslahah. Apa keputusan yang pemerintah dah putuskan, dia melihat kepada maslahah. Betul. Dan rakyat tu sendiri. So sekarang ni dah diputuskan tidak ada solat jemaah, solat berjemaah di masjid. 5 waktu tak ada. Lepas tu tidak ada solat Jumaat. Bahkan dulu pun kalau kita tengok di Malaysia pun ada sembahyang raya kan, berlaku pada hari Jumaat. Kalau kita lihat dalam sebahagian hadis ada yang menyatakan tidak ada 2 khutbah, tidak ada 2 khutbah dalam satu hari. So kalau hari itu hari Jumaat, kita ada khutbah Jumaat, kita ada khutbah raya. Jadi ada pendapat mengatakan sembahyang raya tu dah lepas Jumaat. Ada separuh pendapat tak kena buat dua-dua. So ada pula separuh negeri di Malaysia ni dia buat satu je. Dia ambil satu je. So hari itu tidak ada Jumaat, hari itu ada solat raya saja. So dalam situasi-situasi tertentu kan, memang perlu kepada keputusan daripada pemerintah, dan pemerintah ni buat keputusan bukan suka-suka. Kan? Contoh macam kalau kita lihat kan, ketua agama di Malaysia kan, Agung. Sultan kan. Lepas tu setiap negeri pula ada mufti dia. Lepas tu kita pun ada menteri agamanya. So di sini kan kita kena belajar untuk belajar taat. Belajar taat lah. Taat kepada Allah tu satu bab, tapi kita nak terjemahkan taat pada Allah tu ialah taat kepada pemerintah itu sendiri. Sebab kalau kita lihat pada ayat tadi kan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. So dalam situasi ni kalau kita faham, tak adalah gaduh-gaduh macam tadi tu. Kan pecah sana pecah masjid dan sebagainya kan. Nak sembahyang tu sampai sanggup tu kan, takut jatuh murtad kan. Ataupun je keluar kafir kan. Sebenarnya kalau jangan sembahyang Jumaat, sembahyang fardu sendiri pun kan, yang kalau kita man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan, siapa yang tinggalkan solat dengan sengaja, solat fardu tu subuh, zuhur, asar itu pun dah boleh terkeluar dah kan. Jadi jangan kita pandang yang segi jam'i ramai-ramai tu, oh inilah kalau kita tak buat nanti kita jatuh berdosa ke, walhal ada kan keputusan-keputusan di pemerintah bergantung berpandukan kepada masalah tentu. Jadi dalam situasi macam ni kita kena ikut dia punya peraturan lah. Jadi contoh macam solat Jumaat ni memang hak dan orang ramai, dah ada keputusan daripada majlis agama ke, pejabat agama ke, mufti dan sebagainya. Kita ikut supaya untuk kebaikan kita juga sebenarnya. InsyaAllah saudara kekal bertenang, ikut arahan yang telah pun dikeluarkan insyaAllah. Dan Ustaz dan juga para penonton, rancangan Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah. InsyaAllah Ustaz, kalau kita dapat saksikan di paparan skrin pada ketika ini, sedikit yang kita sebutkan tentang pandemik. Tapi sebelum tu Ustaz, sebelum kita merenung dan juga muhasabah apa yang kita akan paparkan di skrin, kita ada pemanggil dulu Ustaz di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Encik Ilyas daripada Hitam Pulau Pinang. Ya, silakan tuan. Assalamualaikum Ustaz Anid Ayanah dan juga Ustaz Azali Ibrahim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sihat, dilindungi Allah dan juga guru-guru B3. Bismillah. Soalan saya, ya. Apa pendapat Ustaz jika orang beriman yang ada di kalangan orang-orang yang melakukan kemungkaran tidak mahu menegur kemungkaran yang berlaku di depan mata, bagaimana berlaku di zaman-zaman terdahulu, ada ahli ibadah dan juga orang alim yang melakukan ibadah juga tidak mahu menegur musibah kemungkaran yang berlaku di suatu kaum, dan Allah akan menurunkan bala
di keseluruhan di penduduk itu, tidak mengira orang yang alim yang melakukan ibadah. Boleh tak Ustaz beritahu apakah peranan orang-orang yang beriman ni perlu menegur kemungkaran yang sedang berlaku dan tidak duduk saja Baik. dan melihat kemungkaran itu saja. Itu saya soalan. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup baik daripada Tuan Ilyas yang bertanya dari Aitan Pulau Pinang. Bila kita melihat suatu kemungkaran, kita membiarkan begitu sahaja. Apakah ini juga boleh mengundang menjemput kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz? Allahu Akbar. Jadi kalau kita simpulkan daripada cerita-cerita macam inilah, ini antara perkara yang disimpulkan oleh para ulama sebagai musibatul fiddin. Agama kita ni Allah timpakan musibah. Dan antaranya bila mana kita tak amru bil ma'ruf, kita tak ajak orang buat baik, ini Allah akan timpakan kepada kita musibah. Dan yang kedua, bila kita dah seronok sekali, alhamdulillah lah Malaysia, alhamdulillah program-program agama banyaklah, meriah sangat program kebaikan ni banyak. Tapi bila kita tengok zoom dalam-dalam, rupanya an-nahy anil munkar ni masih kurang lagi tuan-tuan, masih kurang. Jadi sebab itu kita kena sama-sama renung muhasabah lah. Munkar ni macam-macam ceritanya pula lah. Contoh macam sehari dua lepas ada orang WhatsApp pada saya, Ustaz, boleh kita nak sambut Ramadan ni kita mandi sunat Ramadan? Saya pun terkejut, kenapa? Sebab saya dah terbiasa kalau masuk Muharram saya akan sembahyang sunat Muharram, mandi sunat Muharram. Lepas tu kalau masuk Safar dia pun mandi sunat Safar. Masuk Rabiul Awal dia pun mandi sunat Rabiul Awal. Saya kata belajar mana ni? Dan sebab dalam kitab fiqh, dalam mazhab Syafi'i, sembahyang sunat, mandi sunat tu banyak. Mandi raya, dua raya, Aidil Fitri, Aidil Adha tu ada kan. Tapi mandi masuk Ramadan ni saya pun tak jumpa lagi lah. Jenuh bila dia tanya tu, saya tak berani nak jawab lagi lah. Buka 2-3 kitab tak jumpa pun mazhab Syafi'i ke Hanafi ke. Jadi bila kita fikir-fikir, ini pun kemungkaran, ini pun bid'ah. Perkara yang tidak ada tapi dia ada-ada kan. Kenapa? Sebab kejahilan. Dan mungkin dia belajar, ustaz ni kata tak apalah, memanglah pada dasarnya apa-apa yang tak ada hukum tu hukumnya harus boleh buat. Tapi kalau dah memang benda tu tak ada, kenapa kita nak bagi ada? Sebab agama ni tak boleh nak ditambah, tak boleh nak tambah tokok. Tambah tokok katalah ini nanti confirm kita akan puasa, dia telah diumumkan kita akan puasa sekian hari bulan. Oh, nak standby lah, takut sekarang ni PKP kita tak boleh, takut terputus lah apa-apa semua. Kita standby lah, minggu depan ni kita puasa teruslah. Kan? Kokot tak adalah nanti kita tak boleh kan? Sebab dah ada kaedah sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Puasalah bila mana kamu nampak anak bulan tu, dan begitu juga dengan buka dengan raya. So ada kaedah-kaedah tertentu. Jadi yang timbul ni kenapa? Sebab jahil, sebab orang tak tegur, sebab ada mungkin ada mana-mana kan yang namanya orang agama ni berkepentingan. Sebab kalau kita tengok dalam Quran pun sampai Allah tegur umat-umat dulu tu yang namanya pendeta-pendeta rahib-rahib ni, sebab dia modify lah. Injil dimodify, Taurat pun dimodify, sampai Allah sebut la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebih-lebihan dalam urusan agama kamu. Jadi kita orang Islam ni pun kena beringat, sebab ada sebahagian kan orang-orang kita ni pun sampai berlebih-lebihan. Macam tadilah. Dan ustaz tu kata boleh ada sembahyang sunat masuk menyambut Ramadan. Kan lagi aula kamu sembahyang mandi sunat taubat. Itu lagi bagus. Memang kita disarankan sebab kita ni memang selalu buat dosa. Jadi selalulah bertaubat. Bukan solat sunat taubat saja, bahkan mandi taubat tu pun ada juga. Ada diajarkan, buka dalam kitab-kitab ada dibahaskan. So dalam situasi macam ini memang betul. Bila kita cerita amru bil ma'ruf, ramai alhamdulillah kan. Tapi bila an-nahy anil munkar ni, ini yang banyak dia punya kekurangannya. Sebab risiko dia besar, Ustaz. Bukan mudah-mudah kan. Bila tegur kan silap bulan kan. Kalau takut dia lamuk ombak, jangan berumah di tepi pantai, Ustaz. Lebih kurang gitulah. Jadi bila berlaku macam tu akhirnya orang kita pun lepas tangan. Sedangkan bila mana kita berlepas tangan, berlakulah yang namanya musibah dan kerosakan untuk agama. Jadi bila dah rosak agama ni memang susahlah. Betul. Paling kecillah dengan hati kita. Dengan hati kita. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit Ustaz, sebelum kita berhenti rehat, kalau kita dapat saksikan bikisan ataupun paparan berita menerusi berita harian online, PKP sambut Ramadan di penjara atau rumah. Itu pilihan yang kita ada, Ustaz. Di rumah ke? Kalau kita lihat disebutkan kebiasaannya setiap kali menjelang 1 Ramadan, umat Islam di seluruh negara akan berpusu-pusu pulang ke kampung bagi menyambut bulan penuh keberkatan bersama ahli keluarga. Dan ada yang sanggup menempuh kesesakan jalan raya untuk sambut dengan keluarga. Tapi tahun ni kita ada pilihan, sambut di rumah ataupun dalam penjara, Ustaz. Jadi insya-Allah para penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyak lagi yang akan kita kongsikan. Saudara terus kekal di rumah, dakwah biar tanya ustaz yang sampaikan.
Kembali selepas ini. Saya berdoa semoga wabak ini berjaya ditangani dengan segera dan kita semua dapat menjalani kehidupan bersama keluarga dengan rasa yang selamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan perlindungan pada kita, keluarga kita dan negara kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Satu doa dan juga harapan yang cukup besar daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya mudah-mudahan kita dapat keluar daripada ujian ataupun musibah yang sedang melanda kita. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa dan permintaan kita semua. Amin. Allahumma amin. Masih lagi kita dalam rancangan Tanda Ustaz Detik Muhasabah Biar Tahu Jangan Keliru bersama dengan kita yang berbahagia Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Kita membicarakan topik tanda Allah murka. Fadil Ustaz telah banyak kita kongsikan dengan para penonton Tanda Ustaz dan kita raikan lagi Ustaz soalan daripada rakan kita yang bertanya di Facebook. Rahimah Saud, Assalamualaikum Ustaz Ghazali, Da'i Anas dan kru Tanya Ustaz yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah kemungkinan COVID-19 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana doa orang Islam sedunia di atas penghinaan orang-orang bukan Islam yang melampau ke atas kaum minoriti Islam yang telah berlaku Ustaz? Yang kedua soalannya Ustaz, marahnya Allah bersebab. Soalan saya, adakah dengan tamatnya penyebaran virus ini Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Dua soalan yang cukup menarik daripada Rahimah Sang Ustaz. Ni benar gaib ni Ustaz. Allahu Akbar. Soalan hebat-hebat ni. Hebat. Saya nak jawab soalan ni dengan satu situasi. Ini situasi ini dah lama, dah 10 tahun yang lepas lah. Saya memang banyak ulang-alik ke Mekah uruskan jemaah haji, jemaah umrah. Jadi ada satu situasi ni. Ada satu jemaah ni dia pergi 4 orang dengan mak dia sekali. Tapi masa tu maknya matanya rabun, katarak yang agak tebal. Jadi memang nak sangat tengok Kaabah, nak sangat tengok Kaabah, tak nampak lah. Tapi dah pegang Kaabah tu, cuma tak nampak sebab dia memang kategori macam nak buta jugalah. Jadi doalah, anak-anak dah sebut pada mak, dia kata doalah banyak-banyak mak dekat Kaabah ni, mudah-mudahan nanti balik sembuh, boleh datang lagi tengok Kaabah. Sebab mak dia memang nak tengok Kaabah, dah pegang dah tapi tak nampak. Jadi bila balik di Malaysia, kebetulan si anak tadi jumpa seorang hamba Allah ni sembang punya sembang. Dia kata baru ni pergi haji, tak berapa seronok lah sebab nak kena uruskan mak pula tak nampak, mata hampir-hampir nak buta, selalu sebut nak tengok Kaabah, tapi dah pegang Kaabah tak nampak ni. Doa banyak-banyak supaya mata nanti bagus, boleh datang semula ke Mekah tengok Kaabah. Jadi tiba-tiba hamba Allah tadi ada rupanya adalah doktor pakar mata. Allahu Akbar. Dia bagi kad, dia kata datang ofis saya buat operasi percuma. Kan? Kenapa doktor? Sebab saya nak sambut doa ibu tu. Kan? Sambut doa ibu. Kita hari ni cerita pasal doa kita nak makbul, doa kita nak makbul. Kadang kita tak terfikir macam mana Allah nak makbulkan doa tersebut. So begitu jugalah dengan soalan ni. Kita tak usah fikirlah. Kita orang Islam doa banyak-banyak pada Allah, minta Allah bantu umat Islam. Adakah yang namanya COVID ni satu pembelaan untuk umat Islam? Tapi kalau kita kata pembelaan, kenapa umat Islam pun kena juga? Betul. Jadi kalau nak bela, biarlah orang yang kafir, yang durja ni kena saja kan. Tapi kita kena juga. So dalam situasi ni macam ni, kita jangan menghukum, bahkan kita nak kena fikir sebab doa, hak kita doa. Betul. Sebab Allah kata udu'u ni, kan, kamu doalah pada aku, astajib lakum, nanti aku akan kabulkan. Jadi hak kabul tu Allah punya. Betul. Jadi jangan kita tapi kita kena doalah. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, kaum musyrik ni begini, kaum kafir ni macam ini. Tak apa, kita berdoa. Tapi sampai masanya Allah akan turunkan pembelaan untuk orang yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa pada Allah SWT. Sebab ini janji pada Allah. Allah sebut wallahu walil mu'minin wallahu walil muttaqin. Allah akan jadi penjamin, kata orang, pembela kepada orang beriman dan juga bertakwa. Allah tak sebut wallahu walil muslimin. Dalam Quran Allah tak sebut wallahu walil muslimin. Allah jadi pembela kepada orang Islam. Jadi situasi macam ni, doa ni kita gunakanlah kepada situasi yang betul, yang bagus, kan? Dan jangan kita fikirlah, makna kalau selesai benda ni dosa aku terampun. Walhal sebenarnya dosa ni ada bentuk-bentuknya. Betul. Kau buat ini, dan kau minta ampun lah. Minta ampun betul-betul. Kalau dengan manusia, kena minta halal dengan manusia. Kalau dengan Allah, minta ampun saja dengan Allah banyak-banyak. Jadi takkanlah bila selesai benda ni, yang ini yang walhal ini semua ada kategori sebab ada hukum-hukum dia. Yang berzina, cerita berzina, yang
merompak cerita merompak, yang pukul cerita pukul, yang zalim cerita zalim, betul tak kan? Yang derhaka cerita derhaka. Jadi setiap perkara tadi tu yang namanya dosa-dosa tu ada kita. Cumanya dalam bentuk-bentuk musibah ni bentuknya lain. Dosa-dosa yang umum ke, yang macam mana ke. So yang penting kita kena banyak bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa gunakan pada tempat yang sepatutnya, sewajarnya kan. Yalah, tapi bila dah kita tertekan tak salah pun kan, cumanya kita serahkan kepada Allah lah apa bentuk yang Allah lebih berhak untuk menjatuhkan satu-satu hukuman supaya dia akan jadi pembela kepada siapa-siapa yang dipersalahkan ke, yang dituduh dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kan, kita kena banyak kan, dalam situasi macam itulah kita hanya memikirkan bila Allah nak kabulkan, bila Allah nak kabulkan. Perdana Menteri kita dah berdoa dah. Dia minta kepada semua rakyat ni kan, sama-sama kita berusaha. Jadi macam mana nak makbul doa Perdana Menteri tu, kita kena fikirlah. Jangan keluar rumah. Jangan degil, betul tak? Jangan langgar arahan. Jangan ikut peraturan apa semua bla bla. So kena. Jadi bila kita boleh memahami rahsia, kita nampaklah. Takkan makbul doa tu kalau kita yang tak berusaha ni tadi, tak jaga. Walaupun memang betul lah Allah dah kendaki sekian, tapi dalam masa yang sama kan, seperti mana yang Allah sebut, la yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib kita kecuali kita kan mengubah apa yang ada dalam diri kita, antaranya sikap lah. Kalau kita memang dah kategori degil, betul tak kan? Nanti kita jadi macam Bani Israel, jangan keluar hari Sabtu nak keluar juga. Nanti dah jadi macam kera ke, jadi macam beruk, jadi macam babi, nanti kita juga yang susah. So dalam situasi macam ini, elok sangatlah kita sama-sama belajar lagi untuk kita mendalami ketaatan kita kepada Allah sama sesama manusia, dan kita jaga hubungan hablum minallah hablum minannas, kita jaga hati kita. Banyakkan kita untuk bermuhasabah, renung lagi lah, sebab sekarang ni dah tak ada apa-apa aktivitinya. Nak berniaga tak jalan, betul tak? Nak dai pun tak boleh nak pergi ceramah sana ceramah sini dah. Online dah semua kan. Kahwin pun online sekarang. Nikah pun dah boleh online dah apa semua tu. Jadi tu yang suspend tu, pakai baju Melayu duduk seorang-seorang dekat rumah kan. Ni buat apa ni, rupanya tengah online. Itu kan, itu cerita lain tuan-tuan. So inilah masanya untuk sama-sama kita tengoklah, tak ada siapa pun sebenarnya di kalangan kita yang bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang-orang yang terpimpin. Jadi sebab itu kita ni kena teruslah bersihkan diri kita, dekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan macam-macam amalan lah. Kita pun dah belajar dah, rakyat Malaysia dah alhamdulillah. Kalau sebelum ni ada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak kan. Apa yang kita dah kuliah ini masanya nak kita amal lah. Kan? Masanya untuk sama-sama kita muhasabah, masanya sama-sama untuk kita beramal. Saya muat balik catatan nota Betul? kita yang tanyalah Ustaz yang episod-episod yang lalu, tengok Ustaz dah cerita dah benda-benda ni kan. Inilah masanya Ustaz untuk sama-sama kita, terutamanya kita nak masuk bulan Ramadan Ustaz lagi, kita kena banyak tambah ilmu kita. Dan para penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan lagi kepada Ustaz dengan soalan rakan kita di WhatsApp yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pencerahan bagaimanakah caranya untuk kita sebagai manusia hendak mengembalikan semula kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga daripada kemurkaan Allah menyebabkan wabak COVID-19 ini boleh terjadi atau berlaku Ustaz. Macam mana kita nak datangkan ataupun kembalikan. Dan terima kasih Ustaz dan Dai, biar tahu jangan keliru, dia panggil hashtag ataupun tanda pagar kita jaga kita biar tahu jangan keliru, Ila dari Lahar Tambur Tasik Gelugor. Dan juga mungkin sebagai kesimpulan terakhirlah untuk kita raikan soalan ini Ustaz, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan insya-Allah. Apapun kesimpulan dia lah kan, apa yang berlaku dalam hidup kita dengan kejutan wabak COVID-19 ni, sebenarnya sebelum-sebelum tu dah macam-macam dah. Cuma ini dalam bentuk yang lagi universal, global, satu dunia kan. Kita kena fikir dalam hadis kursi pun ada dinyatakan bahawa sesungguhnya inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku meliputi kemurkaanku. Allah bila mana nak tuliskan takdir kita ni, ketentuan kita ni, Allah punya kasih sayang tu lagi depan sebenarnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi, kan? Sungguhnya rahmatku meliputi kemurkaanku. Jadi bermakna kita kena banyak sangka baik pada Allah SWT, dan kita inilah masanya untuk kita renung muhasabah. Yang saya petiklah berapa yang sempat saya bacakan daripada kitab ni. Kalau tak sempat, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kan? Karangan Imam Abu Laith As-Samarkandi, seorang ulama yang hebat di Mesir, tuan-tuan. Jadi beliau ada menyatakan ada 11 tanda-tanda, 11 perkara yang kalau kita lakukan akan menjemput kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan murka pada kita, bahkan kita akan tenang, bahagia
hidup di dunia sampai ke akhirat nanti. Yang pertama-tamanya ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Sudah-sudahlah. Mungkin selama ini kita rakus sangat dengan dunia, tamak sangat dengan dunia, tak sudah-sudah. So sekarang ni duduk kat rumah tak boleh buat apa dah, kan? Sampai dapat subsidi, semua orang dapat, kan? Pelepasan pada bayar rumah ke apa semua contoh, kan? Alhamdulillah lah, duit negara pun inilah dia punya manfaat dia. Tidak ada yang tercicir. Inilah, kan? So maknanya sekarang ni sudah-sudahlah. Yang kau duk kerja pun sudahnya ke mana? Yang nak bawa ke akhirat tak banyak. So maknanya bermula pada hari ini kita renung, kita muhasabah, sudahlah jangan tamak-tamak, jangan rakus dengan dunia, tapi kita nak kena tamak rakus dengan akhirat. Banyakkan amal. Ni tak lama lagi nak puasa, Quran kita macam mana, kan? Yang kedua, antakuna himmatu fil ibadah wa tilawatil Quran. Kan? Kita nak kena hari ni himmah kita ni, kesungguhan kita ni, dan determin kita ni untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah dah. Tak ada apa dah. Sembahyang. Baiki sembahyang. Renung balik kita punya sembahyang lah lepas. Masa kita kan main bola apa. Masa kita duk tengok bola, duk tengok wayang, duk tengok apa tu. Tu kodok kan semua ni. Kodok balik lah. Kan? Ni banyakkan baca Quran. Siapa yang tak reti baca Quran pula, belajar ni. Kan? Guru tak ada. Tak apa, online. Boleh online. Boleh online, kan? Boleh online. Tu dia. So, apa yang ketiga, ayakuna qalilul qaul fima la yahtaj ilai. So, kurangkan cakap benda yang tak ada faedah. Mungkin banyak sangat kita hari ini. Ini pun dalam duk PKP ni pun terlepas juga ni macam-macam viral ni. Sebab kalau ada perangai tu suka sangat menyampai sampai tanpa usul periksa, jadilah juga. Jadi berita palsu, berita apa semua ada pening kepala dah. So maknanya kita belajarlah. Sebab apa? Sebab kan bila sebut bercakap ni bukan mudah, sampai dinyatakan nak menjaga lidah kita ni sebahagian daripada iman sebenarnya. Yang keempat, ayakuna muhafizan ala salawatil khamsah. Jadi kalau nak jemput kasih sayang Allah Subhanahu taala ni, jagalah solat fardu 5 waktu kita. Wal khamisan ayakuna wara'an fima qil au kathur min al haram wasyubahat. Jadi kita sekarang ni kena warak. Kan? Banyak mungkin alhamdulillah yang haram kita tak makan, yang haram kita tak ambil, tapi yang syubhat tu, kan? Yang syubhat. Yang ini samar ni kan. Jadi nak kata halal pun tidak, haram pun tidak. Itu satu, kadang nak mendapatkan yang halal tu pun, jalan nak mendapatkan halal tu pun kita sanggup buat kan, perkara yang haram, kan? Jadi inilah antara masanya untuk kita renung, kita muhasabah. Kalau kita kata kita nak akan dapatkan kasih sayang Allah SWT, buatlah apa yang Allah suruh buat, apa yang Nabi dah sampaikan kepada kita, tinggalkanlah apa yang Allah dah beritahu kepada kita, tinggalkan. Nabi pun dah beritahu jangan buat. Jadi kalau kita nak ngaku umat Nabi Muhammad, ikutlah apa yang Nabi dah ajarkan kepada kita, ikutlah apa alim ulama dah sarankan kepada kita, insya-Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz, satu perkongsian cukup menarik. Kita dah pun sampai di penghujung rancangan untuk topik kita, tanda Allah murka. Dan sedikit Ustaz penutup dengan sedikit doa ringkas, mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka dinana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa a'malana wa kulla syai'in ataitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama kongsikan dan juga sampaikan serta amalkan, insya-Allah. Wabak kecil ini tidak mengenal sesiapa. Wabak kecil ini menyebabkan kita kehilangan kebebasan. Dan wabak kecil ini juga perlahan-lahan menyingkap peribadi sehingga terbongkar sisi sebenar. Dan Fadil Ustaz dan juga para penonton, Tanyalah Ustaz The Team Muhasabah, jangan lupa untuk terus saksikan Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hadari, sahabat saya, dan juga ahli panel Ustaz Mustafa Muhammad Suki dengan topik terbongkar sisi sebenar. Dan terakhir, saudara, bilakah kali terakhir kita menangisi dosa dan kesilapan kita? Saya tinggalkan soalan ini untuk saudara jawab dan kita sama-sama jawab. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.